Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang menonton rancangan Selamat Pagi Malaysia, dan pastinya setiap hari kami akan ke udara di TV1, di saluran berita, di RTM Klik dan juga sekarang di TikTok. Jadi hari ini saya Ridwan Mustafa bersama dengan Zaliha. Pastinya akan bersama dengan anda 2 jam pukul 8 sehingga pukul 10. Jangan ke mana-mana. Banyak yang menarik dan bermanfaat kami kongsikan dengan anda. Apa kata kita mulakan dengan topik-topik yang mendapat perhatian rakan-rakan media kita, pastinya kemeriahan dan pastinya ramai yang menantikan dan pastinya untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kembara Kenali Borneo yang bila mana Seri Paduka Bank di-Pertuan Agong dan juga Raja Pembasri Agong Baginda berdua berkenan mencemaduli untuk yang telah pun memulakan Kembara Borneo mereka. Dan setakat ini apa kita lihat di laman media sosial, ya Ridwan, meriah sekali dengan meriah dan sudah pun sampai ke daerah Sibu. Yang menariknya apabila sampai ke daripada Sabah sampai ke Sarawak, ada yang angkat plakat, saya mahu selfie bersama dengan tuanku. Itu adalah kemeriahan. Siapa yang tak nak selfie dengan baginda tuanku berdua? Kemeriahan sambutan rakyat Sabah dan juga Sarawak ketika pasangan diraja masih lagi dalam Kembara Kenali Borneo yang sudah pun sampai ke daerah Sibu, yang akan dijangkakan selesai sehingga 13 September ini. Alhamdulillah, mungkin itulah orang kata rasa cara mereka menterjemahkan rasa sayang mereka kepada pasangan diraja ini. Dan dijadualkan akan ke baginda berdua akan mencemarduli untuk berangkat ke pasar Central Sibu untuk lawatan di sekitar pasar tersebut. Dan selepas pasar Central Sibu, rombongan diraja akan meneruskan kembara ke bahagian Seri Aman. Itu dia kemeriahan yang dapat kita saksikan Kembara Kenali Borneo oleh pasangan diraja kita. Itu sedikit footage ataupun video yang sempat dirakam melalui Instagram Istana Negara. Jadi perkembangannya anda boleh saja ikuti Instagram Istana Negara. Banyak video-video yang dirakam secara terus daripada telefon pasangan diraja, tuanku dan juga tuanku Permaisuri. Okey, dan ini berkaitan dengan apa yang berlaku di Parlimen sekarang. Pertama adalah Jawatan Kuasa Nasional Tanah Wakaf bakal ditubuhkan. Ini adalah salah satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita, yang mana agenda Pemerkasaan Bumiputera pertama, memberi penekanan kepada program pengupayaan usahawan dan syarikat Bumiputera. Kedua, dana yang diperuntukkan kepada 16 agensi Bumiputera berjumlah 30 bilion sejak 3 rancangan Malaysia memanfaatkan platform digital dan teknologi keuangan dan menubuhkan Jawatan Kuasa Nasional Tanah Wakaf. Dan juga kerajaan juga akan mengenal pasti tanah-tanah terbiar dan meneroka penglibatan rakyat dalam membangunkannya. Jadi itu ketika pembentangan usul kajian separuh penggal kedua rancangan Malaysia ke-12 dalam sidang Dewan Rakyat semalam. Jadi berkaitan dengan kajian separuh penggal RMK ke-12 ini ada sedikit perinciannya, Zaria. Dan juga yang dinyatakan oleh Menteri MITI yang berhormat Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, yang berkata kajian ini memberi tumpuan menyeluruh kepada pelbagai sektor dan bidang meliputi industri halal dan TVET bagi menunjang ekonomi negara. Dan dari perspektif MITI sebenarnya banyak isu yang dibangkitkan dan ini adalah tepat pada masa untuk dibangkitkan, dan bagaimana untuk menambahkan penglibatan sektor ENE dan bagaimana untuk memperkukuhkan industri. Industri isu pastinya untuk memastikan TVET dan STEM juga mendapat pendapatan dalam keperluan industri yang semakin meningkat. Jadi ada 4 intipati kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini. Pertama, menoktahkan kemiskinan tega, yang mana 1.5 bilion untuk program meningkatkan pendapatan. Kedua, reformasi struktur ekonomi kepada bidang seperti industri peralihan tenaga, industri digital yang bernilai seperti Infineon, keterjaminan makanan dan industri nadir bumi. Yang ketiga, menerajui ekonomi Islam dengan tumpuan kepada halal dan thayyiban. Dan keempat, tumpuan kepada ekspor perkhidmatan seperti perkhidmatan global, industri kreatif, aeroangkasa dan juga pelancongan. Itu antara 4 intipati yang telah pun dinyatakan dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12. Dan akan juga kita telusuri dan juga dalami lebih lanjut dalam salah satu segmen untuk Selamat Pagi Malaysia sebentar saja nanti. Baik, terus kepada berita seterusnya. Ya, seperti kita bincangkan sebentar tadi, prinsip maqasid syariah untuk membentuk masyarakat berintegriti dan harmoni selain daripada memberikan persekitaran untuk pembangunan perniagaan yang mapan, bagaimana juga diterapkan nilai-nilai murni ini untuk memberikan satu persekitaran perniagaan yang bukan saja sophisticated ataupun terkini dalam aspek pentadbiran, tapi juga dibarisi dengan nilai-nilai perniagaan yang murni. Ya, dan seterusnya untuk anda semua. Okey, ini berita juga yang bos bertemu bos.
Siapa tak kenal dengan heroin filem Hero. Hero filem kunjungan pelakon terkemuka India, Rajini Khan. Jadi pertemuan itu berlangsung di Pejabat Perdana Menteri di bangunan Perdana Putrajaya. Jadi ini menerusi perkongsian di Facebook Perdana Menteri kita. Perdana Menteri berkata beliau menghargai penghormatan yang diberikan oleh Rajini Khan terhadap perjuangannya terutama berkaitan isu kesengsaraan dan juga penderitaan rakyat. Jadi kalau filem-filem Rajini Khan ini, inilah yang dibawakan dan inilah watak-watak yang selalu dibawakan. Air mata, kesengsaraan, perjuangan dan sebagainya. Tapi kemudian Hero akan tetap menang di akhir babak dan sebenarnya ini bukan kunjungan pertama Sivaji di bos ke Malaysia dan ini pasti memberikan senyuman kepada peminat beliau. Juga kita ingin kongsikan serba sedikit apa antara kami bawakan untuk Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini, terutamanya tentang wacana keselamatan kebangsaan 2022 sentiasa kita berikan bagaimana pentingnya untuk kita perlu tahu tentang segala aspek keselamatan cyber bersama dua tamu di studio sebentar nanti dan juga kita akan menerima kehadiran juga Borneo. Joseph Kurup iaitu Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi dalam berkongsi berkenaan Kembara Sains Borneo Seri 2 tahun 2023 oleh Pusat Sains Negara dan juga MOSTI. Jadi itu antara menarik berita-berita pemanas badan yang dapat kami kongsikan kepada anda semua. Jadi banyak lagi yang akan kami kongsikan seperti sinergi industri halal dan keuangan Islam memacu ekonomi Malaysia dan global. Segalanya sehingga pukul 10 nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m. Baiklah, kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini berkongsi siaran ini bersama dengan rakan di Selangor FM, Apis dan juga Jit untuk seleksi pagi. Jadi teruskan ke konti studio bersama mereka. Apa yang menarik pagi ini? Silakan Apis dan Jit. Dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini. Pertama. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ridwan dan Zaleha di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam inspirasi Selangor FM, sarapan terbaik anda. Kami hari ini bersama dengan anda iaitu wakil daripada Selangor FM bersama dengan saya Apis dan juga Jit Zulkifli pada pagi ini untuk seleksi pagi at Selamat Pagi Malaysia. Okey, jadi apa khabar semua? Kami harap anda berada dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera insya-Allah. Okey. Dan sambil menemani anda di frekuensi 100.9 pada pagi ini, anda boleh juga dengarkan secara online menerusi RTM Klik ataupun menonton juga di Facebook kami secara live di Selangor FM 100.9 dan hari ini spesialnya kami keluar di kaca TV anda di TV1 dalam Selamat Pagi Malaysia dan macam pagi macam biasa lah Jin tepat pada pukul 7 sampai pukul 9 kita akan buka topik Borak Pagi di mana topik hari ini berkaitan dengan awak okey ataupun tidak pasangan anda ada kawan baik berlainan jantina. Kalau anda berminat untuk komen berkenaan topik Borak Pagi kami hari ini, anda boleh WhatsApp kami 0193304425 ataupun call kami 0322873203 ataupun 0322873204. Okey, cerita kita untuk hujung minggu ni lah kan, Apis dan juga penonton. Kita masih lagi dalam mood merayakan juga Hari Malaysia ni. Jadi Team Rovers di Selangor FM ke sana ke sini dengan pengisian dan juga program. Turun lokasi dan yang paling penting sekali yang terkini hari Khamis ni 14 September 2023 program Kembara Rahmah KPDN Selangor tahun 2023 Right for
for Rahmah. Antara pengisian menarik program ini, pemberian bakul rahmah itu sendiri ke Rumah Sejahtera Warga Emas Kerling di Hulu Selangor. Jadi orang Hulu Selangor tunggu kehadiran tim Rovers Selangor FM bersama-sama untuk Ride for Rahmah di PDN untuk Negeri Selangor. Paling menarik lagi, Hafiz, ini satu rekod ni, cerita apa? Ini yang paling saya suka. Sebab makan free satu. Awak tak pakai susuk sebab tak suka makan sate. Di mana akan adanya cubaan mencipta rekod sebanyak 100,000 cucuk sate. Jadi kepada anda nak tengok macam mana mereka bakar sate dalam keadaan 100,000 cucuk tu, anda boleh berkunjung ke kawasan Kerling, Hulu Selangor untuk Ride for Rahmah pada Khamis ini 14 September 2023. Ini adalah anjuran daripada KPDN Selangor sendiri. Okey, untuk Pesta Sakti Selangor tu 16 September 2023 dekat Pantai Bagan Lalang Sepang pukul 9 pagi sampai pukul 3 petang. The Malaysia Book of Record Rahmah tu, Ride for Rahmah tu hari Khamis ni. Jadi hujung ni itu untuk aktiviti bagi sate itulah. Jadi kepada anda nak tengok rekodnya bagaimana cubaan mencatat Malaysia Book of Record Pesta Sate Selangor yang satenya akan diedarkan juga secara percuma dekat sana. Okey, ini antara orang cakap pengisian sempena Hari Malaysia yang bakal kita sambut pada 16 September ini. Jadi jom ramai-ramai kita pergi ke Pantai Bagan Lalang Sepang untuk menyaksikan Pesta Sate Selangor 100,000 cucuk. Saya lock tarikh ni, tak pergi mana-mana. Jangan panggil saya kerja hari Sabtu ni sebab saya nak turut serta. Apa-apa pun insya-Allah kita pergilah ke sana. Penerbit kita boleh kita pergi ke sana. Team Rovers nanti akan turun insya-Allah. Jadi itu antara program yang menarik yang bakal berlaku di Negeri Selangor. Kita ada Ride for Rahmah, kita ada Pesta Sate, dan juga jangan lupa juga untuk follow kami di media sosial dan dengarkan kami selama 18 jam sehari. Kami bersiaran daripada pukul 6 sampai pukul 12 tengah malam. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa untuk terus dengarkan kami di frekuensi 100.9. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada penerbit kita, Azari dan Mahat. Kita ajak nanti Zaliha untuk ke sate itulah. Zaliha, jom pergi nanti. Jom kita pergi sana. Terima kasih kembali kepada Zaliha di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum. Hai, nama saya Auji. Saya dengar jom on saja. Terima kasih Hafiz dan Jid di Selangor FM, dan pasti kita juga akan teruskan dengan Selamat Pagi Malaysia untuk pagi ini, bagaimana digabungkan kepintaran dan juga potensi para pelajar kita dengan kebolehpasaran juga pengetahuan dan kepakaran mereka dalam bidang cyber security. Jadi bersama kami pagi ini sebenarnya satu reunion buat kami bertiga. Sebenarnya tahun lepas juga sempat kita berbicara dengan Lieutenant Colonel Haji Mustafa Ahmad Besara, Naib Presiden Kanan Bahagian Outreach dan Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia, juga bersama teknologis Haji Faridun Sahid, Timbalan Pengarah Sektor Perintegrasian Teknologi Pendidikan Bahagian Sumber Daya Teknologi Kementerian Pendidikan Malaysia. Tahun lepas kita berbicara tentang pertandingan ini dan kali ini diperkembangkan lagi dan dengannya akan disiarkan di kaca televisyen pula kali ini. Mungkin Tuan Haji boleh berikan sedikit pengenalan kepada para penonton mekanisme pertandingan ini. Baik, Puan Zaliha dan juga pendengar penonton-penonton sekalian, pertama mula saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTM dan juga Selamat Pagi Malaysia kerana memberikan peluang bagi kami sekali lagi Associate Reunion untuk kita berbicara tentang wacana keselamatan ICT, keselamatan nasional. Jadi wacana ini adalah merupakan satu cabaran intelektual bagi pelajar-pelajar yang mana mereka akan membentangkan perkara-perkara mengenai keselamatan cyber, dan mereka menggunakan platform tersebut untuk membawa idea-idea baru dan juga mereka menggunakan PowerPoint untuk menguatkan persembahan mereka kepada satu panel juri. Di mana panel juri ini akan membuat pengadilan dan juga akan melihat bagaimana sama ada mereka faham konsep tersebut dan bagaimana adakah mereka dapat meyakinkan bahawa apa yang mereka pitch ataupun kepada panel juri ini selama 7 orang, dan mereka akan dengan itu melihat bagaimana mereka boleh mengaitkan dengan satu topik yang mana berkenaan keselamatan cyber. Dan Cik Zaliha dan para penonton sekalian, ini adalah merupakan tahun ke-10 a decade of discourse yang telah kami adakan. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kerana sebab itu. Bagi pihak kementerian, bagaimana para pelajar ini dipilih? Mungkin Tuan boleh kongsikan.
Bagaimana dibimbing? Bagaimana para pelajar ini dipilih untuk menjadi sebahagian daripada wacana ini? Okey, bagi memastikan program ini saya berjaya dengan cemerlang, so kami mengadakan pemilihan di peringkat sekolah lagi, yang mana guru-guru akan melapasi talent dan kepayaan murid untuk orang kata bijak dalam menghurai dan menyampaikan idea dengan baik dalam bahasa Inggeris. Dan sangat menakjubkan di mana penglibatan sekolah semakin bertambah setiap tahun. Dan kita lihat bilangan sekolah harian biasa dapat orang kata bersama dalam pertandingan yang orang kata hebat ni lah. Sebab fully dalam bahasa Inggeris. Dan masuk tahun ke-10 ni apa antara penambahan mungkin pelajar boleh kongsikan? Kami bermula sebagai satu platform dalam parliamentarian debate ataupun debat parliamentarian. Tapi setelah kita berevolusi, kita melihat bahawa parliamentarian debate ni selalunya nak menjatuhkan orang satu lain. Jadi kami bertukar menjadi satu wacana atau diskurs di mana mereka meraihkan idea-idea masing-masing, walau bagaimanapun mereka boleh bertanya tentang apakah fakta-fakta tersebut, dan yang paling yang ditunggu-tunggu ialah soalan-soalan daripada pakar-pakar ni, daripada industri, daripada akademik. Ini nak melihat sama ada membezakan yang mana yang bagus dan mana yang inilah. Jadi di situ kita dapat lihat. So dia kata dalam itu bahagian point of interest. So Cik Zaliha, kita selama 10 tahun ni sebanyak 693 buah sekolah telah menyertai pertandingan ini, seramai 2,264 pelajar yang telah melalui 10 tahun. Dan setengah daripada alumni-nya ada yang menjadi, tapi 2-3 orang menjadi pilot, menjadi lawyer. Belum lagi ada banyak yang masuk menjadi profesional cyber security. Kemudian mungkin kepetahan bercakap mereka tu. Jadi salah satu perkara yang kita nak dalam nak dicapai ialah supaya mereka ni mempunyai aspirasi untuk menjadi seorang profesional dalam bidang keselamatan cyber, yang mana di Malaysia pada waktu ini amat-amat memerlukan profesional keselamatan cyber. Bagaimana pihak kementerian melihat dengan adanya wacana seperti ini boleh barangkali dilihat membentuk, dan juga bila tiba satu time frame ataupun jangka masa nanti ada ruang keperluan itu boleh diisi oleh para pelajar yang telah pun terlibat secara lama ini? Baik, sepanjang saya bersama dengan Haji Mustafa dalam NICSAT ni kan, kebanyakan murid-murid ni terlatih, yang mana mereka ni selari dengan keperluan pendidikan abad yang ke-21, yang mana mereka akan pada 4C, iaitu komunikasi, kolaboratif, critical thinking, satu lagi ialah what you call it as okey, jadi perkara inilah yang orang kata membentuk murid-murid ni ke arah orang kata fasih digital, yang mana mereka perlu menguasai pengetahuan dalam teknologi, dan yang penting ialah wujudnya kebertanggungjawaban dalam orang kata melayari teknologi internet sekarang ni lah. Adakah masih lagi isu yang memberikan kegusaran sebenarnya? Dengan scam, dengan apa, jadi kita start them young, at least kurang-kurangnya. Dan saya berharap dianya setelah 10 tahun, dan mungkin 10 tahun akan datang. Dan orang kata inilah salah satunya platform yang mana dapat memberikan kesedaran, dan mereka selama mereka melakukan pembentangan tu, mereka perlu buat kajian, perlu buat melihat bagaimana apakah pendekatan-pendekatan terbaik untuk mereka melakukan pembentangan kepada panel of expert tersebut. Aliran nilai kerja yang dilakukan dalam wacana seperti ini juga memberikan disiplin kepada mereka untuk merancang disiplin sama dalam pembelajaran dan juga masa hadapan mereka. Yes, sebab apa pun yang penting bagi murid ni ialah dia kena merancang, dan mereka kena ada hala tuju. Dan what they want to be afterward. So dalam orang dunia serba mencabar ini, jadi orang kata teknologi mainkan peranan yang sangat penting lah. Yang mana mereka perlu menguasai pengetahuan tersebut, dan mereka perlu kompeten dalam teknologi. Tuan Haji, yalah, malangnya dalam begitu banyak usaha untuk memastikan masyarakat peka dengan situasi yang berlaku sekarang, dengan aspek keselamatan yang sentiasa memerlukan pemantauan dari semua pihak. Ini kadang-kadang bila ada baiknya kita bentuk anak-anak ini daripada awal, sebab kadang-kadang ada juga kita dengar golongan profesional yang jatuh kepada scam, yang hilang beratus-ratus ribu malah jutaan ringgit. Bagaimana ini dilihat dalam jangka panjang nanti diharap dapat mengurangkan, barangkali membasmi. Itu yang slogan kita lakukan untuk scam ni lah. Scam ni is not a matter of if,
It's a matter of when. Dia bukan lagi jika berlaku. Bila nak berlaku. Jadi kalau begitu, jadi dia beri perendahan kepada pelajar-pelajar sekolah ni sekurang-kurangnya mereka peka, mereka mempunyai kesedaran dan sekurang-kurang mereka beritahu kepada ibu bapa dan juga peers ataupun kawan-kawan mereka, terutamanya bagaimana nak melindungi mereka, bagaimana bertahan daripada skamer-skamer yang berluasan pada waktu ini. Mungkin pihak Kementerian juga ingin menambah dari segi pelibatan mereka dalam wacana ini. Okey, bila mereka ni didapatkan awal lagi, jadi mereka ada rasa macam bertanggungjawab lah ketika mereka menghadapi ancaman dan cabaran dalam internet ni. Selain cabaran yang satu lagi godaan. Jadi macam mana mereka boleh menghindari perkara tersebut dan berkongsi dengan rakan lain, terutama dalam keluarga. Saya rasa saya macam tengok pelapis parlimen sekarang ni. Ridwan akan berbicara dengan para pelajar yang terlibat dengan wacana NICSAT ini. Sekiranya mereka telah bersedia, kita ingin dengarkan bagaimana pelibatan mereka, apa antara yang mereka pelajari sepanjang terlibat dengan wacana ini. Sekiranya Ridwan juga para pelajar telah bersedia, okey, banyak yang boleh kita kongsikan bersama mereka. Ridwan, silakan. Okey, terima kasih Zaleha. Jadi inilah peserta-peserta yang telah pun berjaya untuk menyertai pertandingan cabaran Piala Cybersafe ataupun pertandingan NICSAT yang dapat menyokong pendidikan digital di Malaysia. Jadi hari ini yang akan bercakap mengenai perkara ini, pertama kita ada Jesslyn Lau daripada SMK Aminuddin Baki. Kita ada juga adik Nazratul Ibsyirah daripada Sekolah Sri Puteri Selangor dan juga Ravindran Surandran daripada SMK Kota Kemuning dari negeri Selangor. Jadi anda semua satu tim, satu pasukan ataupun pasukan yang berlainan? Kita semua pasukan berlainan. So 3 pasukan berlainan lah, sekolah mewakili sekolah masing-masing. Jadi macam mana proses pertandingan ini dan bagaimana daripada awal sampailah ke peringkat hari ini? Kita mulakan dengan Ravindran. Mula-mula kita bermula dengan hantar video lah. Kita suruh buat video tentang satu perkara dan kita hantar. Saya tahu bahawa ada lebih kurang beratus lah tim yang hantar video. Tapi kita antara yang terpilih lah. Dan setelah itu apa yang disampaikan melalui pertandingan ini? Apa yang disampaikan oleh pertandingan ini? Jadi saya percaya yang antara yang disampaikan adalah ilmu tentang cyber security. Bukan itu sahaja, dia juga mengajar murid-murid untuk menjadi lagi confident apabila berhujah di hadapan skrin dan fizikal apabila kita lepas lah. Dan cyber security itu boleh digunakan. Maksudnya apa yang dibawakan oleh SMK Sri Puteri, Sekolah Sri Puteri? Apa yang kita bawakan untuk cyber security adalah satu proposal lah. Dia jadi macam proposal bagaimana? Proposal based on the topik yang dibagi. Jadi topik apa yang dapat? Kalau topik tahun ni kita dapat artificial intelligence dan the impact kepada society kita. Jadi daripada situ kita tunjuklah slide pembentangan kita dan kita bentang apakah impact tersebut. Dalam satu pasukan ada berapa orang? 3 orang. Ada 3 orang. 3 orang. Okey. Jesslyn pula bagaimana? Dari segi persiapan sehinggalah ke peringkat pertandingannya. Persiapan banyak. Setiap pagi, kita haruslah selepas kita dapat tajuk tu, kita haruslah hingga sampai lewat malam untuk buat skrip. Lepas tu tak dapat tidur kerana skrip tu panjang. Lepas buat skrip kena buat slides juga. Dan kita haruslah practice lah dengan tim kita dan practice dengan cikgu kena check skrip kita untuk juga. Sekolah Jesslyn tajuk apa dapat? Untuk final yang itu esok, kita dapat weaponizing AI, the impact on our society. Tim kita semua kita lawan kita. Tiga pasukan akan antara satu sama lain lah. Topik yang sama. Ini macam pertandingan bahas, pertandingan debat. Lebih kurang begitu. Lain sikit. Sebab contohnya debat kita, saya ada satu pandangan and then opponent ada satu pandangan. Tapi dalam pertandingan ni kita semua ada proposal masing-masing. Jadi kita tak lawan orang lain lah. Kita memang bentangkan idea sendiri je. Okey. Mungkin sedikitlah intisari proposal anda. Boleh? Share. Itu orang panggil PNC lah, private and confidential. Okeylah. Jangan cerita tentang peringkat akhir, peringkat separuh akhir. Sebelum ini apa yang anda dibawa? Yang tu boleh. Silakan. Sebelum ni qualifying round, sebelum ni semi-final kita dapat topik facial recognition. Jadi kita membincangkanlah kalau kita percaya bahawa facial recognition adalah satu benda yang baik untuk kita ataupun tak. Jadi kita pendapat bahawa ia baik, and then kita bentangkan case and berjaya menang.
Okey, dalam peringkat separuh akhir, suku akhir, sekolah-sekolah lain juga akan bertanding. Adakah tajuk yang sama macam facial recognition kan separuh akhir? Tidak. Jadi kita ada 3 sesi. Dia sesi pertama B, C. Dia dapat sesi dengan topik tu, saya dapat personal data protection, how to inculcate awareness. Dan Jaslyn sendiri dapat topiknya yang lain. Maksudnya dalam separuh akhir ada 3 separuh akhir dan 3 pasukan yang berjaya melangkah ke peringkat akhir. Okey, formatnya macam mana? Saya difahamkan dia adalah pembentangan proposal. Seorang speaker berapa minit bercakap? Okey, first speaker 5 minit. 5 minit. Second speaker 7 minit. 8 minit berbeza. And third speaker? Third speaker tak ada. Kita ada technical expert. Technical expert saja. Technical expert tu berperanan untuk menghasilkan slide lah. Sebab yang itu perbezaan utama antara debate juga. Yang merupakan kita memang perlu buat slide macam professional presentation lah. Contribution cikgu anda pula bagaimana? Penasihat? Cikgu kena lead kita lah. Betul, cikgu memberi idea, cikgu monitor kita. Kalau slide kita ada benda yang boleh diperbaiki, cikgu akan komen lah untuk kita. Okey, ini dia pengalaman anak-anak murid pelajar-pelajar yang masuk pertandingan ini. Mereka akan lebih faham tentang cyber security. Itu yang paling penting sebenarnya, apa yang kita mahukan. Zaliha, saya kembalikan kepada anda. Mungkin kita tanya dengan orang yang lebih expert lagi. Zaliha. Saya rasa Ridwan kita boleh balik sebab saya 3 orang tu boleh jadi pengacara dah dekat sini. Cara mereka menyampaikan, jadi kita boleh bayangkan betapa bagusnya dan juga betapa handalnya mereka membuat pembentangan di pentas. Tuan Haji, segala usaha gigih mereka ini pasti ada ganjarannya. Betul. Boleh kongsikan dengan para penonton. Alhamdulillah pada tahun ini dan seperti tahun-tahun lepas kita telah menyediakan untuk juara dengan piala pusingan wang tunai RM5,000, naib juara wang tunai RM3,000 serta sijil penyertaan, dan tempat ketiga wang tunai RM1,500 sijil penyertaan. Dia ada juga pembentang terbaik dan juga slide deck terbaik. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Puan Teo Nii Ching kerana telah berusahakan untuk mendapatkan tiap-tiap finalis itu seorang satu tablet. Huawei. Masya Allah. Bagi pihak Kementerian Belia, bagaimana persiapannya? Apa lagi persiapan saat akhir yang mereka boleh lakukan untuk memantapkan lagi persembahan mereka di atas pentas nanti? Apa yang penting, setiap peserta ini perlu yakin. Dengan pengetahuan yang ada, dengan yang diberi, harap mereka lebih jaya lah hingga orang kata kejauhan lah, insyaAllah. Penting sebenarnya dari segi bukan sahaja dari segi pengetahuan teknologi, malah dari segi keterampilan mereka melakukan public speaking. Itu merupakan satu yang perlu diperkembangkan lagi, dan kita harapkan ramai lagi anak muda akan mendapat inspirasi untuk melakukan perkara yang sama. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih Tuan Haji kerana sudah bersama kami pagi ini. Kita nantikan siarannya di TV nanti, di TV2 kita akan kongsikan lebih lanjut selesai nanti, dan kita akan ke Negeri Sembilan seketika. Kalau tadi kita bercerita tentang aspek teknologi, kali ini kita ingin saksikan kepakaran para pelajar kita dalam bidang percussion. Jadi terus bersama Cerita Pagi Negeri Sembilan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cerita pagi dari Negeri Sembilan hari ini saya bawakan anda khas dari UiTM Kampus Rembau ini, iaitu Himpunan Pancaragam UiTM seluruh Malaysia yang menampilkan 500 orang peserta dari 14 cawangan UiTM di seluruh negara. Jadi untuk berkongsi lebih lanjut mengenainya, bersama saya hari ini Profesor Dr. Yamin Yassin selaku Rektor UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Assalamualaikum, apa khabar Prof? Waalaikumsalam, alhamdulillah saya sihat. Terima kasih Zul. Baik, terima kasih. Prof, mungkin boleh kongsikan pengisian program Himpunan Pancaragam seluruh Malaysia pada hari ini? Okey, kita ada 3 pengisian untuk program pada pagi ini. Yang pertamanya kita ada pengisian, semua pengisian ini adalah dalam bentuk pertandingan dan persembahan lah ya. So pertandingan yang pertama adalah pertandingan melibatkan drum line battle, dan apabila battle tu dia akan battle antara kumpulan lah. Kita wujudkan kumpulan dan mereka menggunakan drum untuk battle dan sebagainya. So pengisian yang kedua, kita ada percussion. Percussion ni adalah pertandingan pancaragam, tapi dia melibatkan regimental punya instruments. Tetapi pertandingan ini apabila muzik itu dimainkan, dia akan bergabung dengan tarian dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita ada color guard. Color guard ini dalam bentuk persembahan juga, tapi menggunakan peralatan-peralatan yang berunsurkan kepada jati diri
diri. Kita ada suar, kita ada flag bendera dan sebagainya, tetapi apabila mereka melakukan persembahan, mereka akan menggunakan tarian juga sebagai salah satu elemen lah untuk mereka bertanding. Okey. Pengisiannya sangat menarik, Prof. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan signifikan penganjurannya khususnya kepada mahasiswa yang menyertai lah program ini. So untuk makluman semua, memang kita di UiTM ni kegiatan kurikulum tu adalah menjadi satu kegiatan yang kita sangat ketengahkan lah, yang kita rasakan perlu diadakan untuk pelajar. So apabila kita adakan program sebegini, especially pelajar-pelajar yang terlibat secara langsung dengan pancaragam ini, mereka akan lebih motivated, lebih fokus sebab mereka tahu at the end of the day akan ada pertandingan sebegini. So apabila pertandingan sebeginilah mereka akan cuba membuat sebaik yang mungkin. Dan sedemikian yang kedua, saya fikir yang lebih besarlah nilainya itu adalah kemahiran diri kepada pelajar lah. Sebab apabila nak buat sesuatu pertandingan ini sebegini, dia melibatkan synchronization, latihan, semangat kerjasama dan sebagainya, supaya semua yang dibuat itu adalah sama, serentak dan sebagainya. So akan ada satu kerjasama yang baik di kalangan pelajar, teamwork dan juga motivation lah kepada pelajar, dan insya-Allah pelajar-pelajar sebeginilah yang kita nak hasilkan dari UiTM yang mempunyai kemahiran diri yang sangat baik. Okay, baik, terima kasih Prof di atas perkongsiannya. Jadi saya kira sekian sahaja perkongsian Cerita Pagi dari Negeri Sembilan. Kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih. Baik, terima kasih, dan biasa kami bawakan segmen Sana Sini bersama Ridwan yang punya beberapa isu yang menarik boleh dikongsikan dengan anda. Kepada anda semua. Berita pertama berkaitan dengan kebolehpasaran produk pertanian. Kerangka dalam dasar ekonomi madani dan dasar gaji progresif dilihat dapat memperkasa keseluruhan ekosistem industri pertanian. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, ia dapat mewujudkan pasaran lebih luas kepada industri, khususnya sektor ekspor, di samping meningkatkan produktiviti pekerja. Kerangka ekonomi digital yang terdapat dalam ekonomi madani membantu meningkatkan kebolehpasaran produk pertanian tempatan. Pusat Makanan Kemas Labuan berjaya menukar seorang suri rumah kepada usahawan. Peserta yang terdiri daripada wanita B40 akan dibantu dengan perkongsian ilmu dan kemahiran aneka masakan. Dengan yuran bulanan RM15, peserta didedahkan pengurusan penyajian makanan dan pemprosesan makanan selain diberikan sijil selepas memenuhi kurikulum ditetapkan. Menariknya, ada sebahagian peserta yang sebelum ini tidak tahu atau kurang mahir memasak dibimbing sehingga mampu menyediakan makanan untuk dijual. Ini termasuk sambal tuhau dan sambal belimbing buluh yang akan dikomersialkan menjadi produk keluaran Pusat Masakan itu. Sejak penubuhannya, Pusat Masakan Kemas Labuan telah berjaya melahirkan lebih 200 usahawan berasaskan makanan. Replika perahu layar merupakan hasil seni tempatan yang dikagumi. Namun, tidak ramai generasi muda mampu menghasilkannya. Jumlah pembikinnya juga semakin hari semakin berkurang. Anak jati Pulau Duyung, Kuala Terengganu, Wan Nordin Wan Abdullah merupakan salah seorang pembuat replika perahu layar yang masih meneruskan kerjaya itu. Beliau yang mesra dipanggil sebagai Pak Wan mendakwa hasil seni itu lebih mendapat perhatian warga asing berbanding anak tempatan. Harapannya hanya satu, mahu melihat seni kraftangan ini terus hidup subur. Itu dia 3 berita ringkas dapat saya kongsikan kepada anda, dan kita akan terus saja ke Perlis, cerita pagi di negeri Perlis. Ryan sudah pun bersedia dengan laporan. Ryan, silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. 66 tahun sudah kita menyambut Hari Kebangsaan, dan bersama dengan saya Mufti Negeri Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk, konsep kenegaraan dan juga ketaatan rakyat yang merdeka, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kemerdekaan bererti kita keluar daripada penguasaan kuasa asing yang mentadbir negara ataupun menguasai negara untuk kepentingan luar, bukan kepentingan negara ataupun rakyat negara itu. Bila kita berjaya keluar dan negara kita dikuasai oleh anak negeri ataupun anak negara itu, maka bererti kita telah merdeka. Cumanya hendaklah anak negara itu
menguasai dan menguruskan negara itu untuk kepentingan negara itu, bukan untuk kepentingan negara luar atau kuasa yang luar atau pihak yang luar. Barulah kita dianggap benar-benar merdeka. Dan ketaatan kita kepada kekuasaan atau negara merujuk kepada ketaatan kepada satu kuasa yang mentadbir negara untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan luar. Jika tidak, kita kembali kepada penjajahan. Ya. Baik, Datuk. Bagaimana pula nak membentuk sasiah rakyat yang merdeka dalam konteks masa ini yang penuh dengan cabaran itu? Ya, kita kena bedakan kesetiaan kita pada negara bermaksud kesetiaan kita kepada kebaikan, kemaslahatan, prinsip-prinsip negara kita yang mengembalikan kebaikan itu, yakni hasil daripada ketaatan kita itu mengembalikan kebaikannya atau kembali kebaikannya kepada negara kita dan kepada rakyat negara kita. Kalau sekiranya harta, sebab itu di dalam prinsip Islam juga dan kenegaraan juga, kalau pemimpin itu korup atau pemimpin itu melanggar prinsip-prinsip kenegaraan, walaupun dia pemimpin utama negara, dia tidak ditaati. Kerana kesetiaan kita pada negara bukan kepada individu. Maka dengan itu kita mesti dalam kerangka hari ini, politik yang berbagai-bagai dan pengaruh aliran pemikiran kenegaraan yang berbagai-bagai, kita hendaklah jelas apa itu prinsip negara kita, apa itu pegangan negara kita dan apa itu yang kita mahu kebaikan bagi negara ini. Sehingga kita dapat membezakan, kita bukan mentaati kumpulan, individu ataupun politik tertentu, kita mentaati dan setia kepada negara kita. Itu makna patriotik yang sebenar yang patut kita tanamkan dalam diri kita. Baik, Datuk. Kalau kita tengok dalam konteks beliau, Datuk, bagaimana Datuk melihat ia sebagai cabaran pada masa yang akan datang? Cabarannya ialah oleh kerana dunia hari ini begitu buka. Belia kita ni kadang-kadang dia tahu banyak benda tentang artis luar lah, tentang isu-isu luar. Tapi kadang-kadang dia terlupa nak semak tentang negara dia sendiri. Ada mungkin belia tak tahu tentang rukun negara dia, kan? Ada mungkin belia yang mungkin tak tahu tentang apa yang sedang menjadi rule of law di dalam negara dia. Jadi apa yang patut untuk kita tegaskan untuk belia kita ini, mereka hendaklah mendalami apakah negara ini. Bagaimana untuk menjadi rakyat yang betul bagi sebuah negara. Kalau kita lihat kepada rukun negara, yang pertama kepercayaan kepada Tuhan diletakkan dalam negara ini. Ini bagus. Kenapa? Kerana manusia ini kalau dia setia kepada Tuhan, dia akan setia kepada semua kebaikan yang Tuhan kehendaki. Mentaati ataupun setia kepada negara dalam kerangka memastikan kebaikan untuk rakyat ialah arahan Tuhan. Tapi kalau dia sekadar tahu tentang negaranya, tapi dia tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, dia mungkin pada waktu terdesak, dia khianat pada negaranya. Ataupun pada waktu dia ada kepentingan yang lain, dia khianat pada negaranya. Maka belia yang akan hidup pada masa hadapan ialah belia yang mampu untuk melihat cabaran yang ada dalam negara ini. Cabaran masa depan dah tak sama. Kita di zaman artificial intelligence dan macam-macam lagi, semua maklumat yang orang boleh copy di sana sini, sehingga jati diri suatu manusia itu susah untuk dilihat pada masa hadapan. Apabila jati diri susah untuk dilihat, nilai dia ni warga negara mana pun susah. Kerana manusia mungkin satu hari lagi akan anggap dia warga negara dunia saja. Dia dah tak ada identiti negara lagi. So apabila dia tak tahu tentang latar negaranya, dia akan menghadapi masalah krisis sebagai seorang warga negara. Baik, Datuk. Saya kira itu saja dari Perlis hari ini. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih banyak-banyak Ryan. Itu dia cerita pagi dari negeri Perlis berkaitan dengan jati diri warga merdeka. Jadi dalam studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini kita teruskan lagi dengan perbincangan mengenai apakah solusi terbaik urus harta pusaka. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati. Sekali lagi saya bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Saleh Abdul Sahar, Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor. Selamat datang Ustaz. Ya. Sekali lagi ke Selamat Pagi Malaysia Ustaz. Cerita tentang harta pusaka ni banyak. Betul. Semalam kan masuk dalam berita tentang harta pencarian. Jumlahnya bukan sedikit kan. Betul. Tapi Ustaz, mungkinkah kita boleh mulakan sedikit bagaimanakah
dengan kita menguruskan harta pusaka dengan bagus ini mampu untuk mengeratkan silaturahim itu sendiri, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertamanya berkaitan tentang harta pusaka ni, kita kena memahami apa yang dimaksudkan dengan pusaka. Iaitu pusaka ni harta yang ditinggalkan oleh si mati. Maksudnya ketika hayatnya dia memiliki, dia mencari, dia kumpul, kemudian dia meninggal dunia. Maka itulah adalah harta pusaka. Kemudian bila berlaku kematian, ada disebut sebagai harta pusaka. So kaedah pembahagian itu bagaimana? Maka iaitu melalui faraid. Yang disebut dalam Quran faridatan minallah, ketetapan daripada Allah. Maka faraid ini adalah ketetapan daripada Allah SWT. Maka di sinilah kalau kita lihat pusaka dan faraid ini saling berkait. So berbalik kalau kita lihat bila sebut pasal pusaka ni, dia menjadi satu sensitiviti di kalangan masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita menghayati betul-betul tentang ilmu pusaka ataupun faraid ini, sebenarnya dia menghubung silaturahim. Dan kita perlu ingat bahawa harta yang ditinggalkan oleh si mati itu adalah si mati punya. Yang hidup ini hanya mewarisi secara percuma sahaja. Kalau kita dapat banyak, alhamdulillah. Tak dapat langsung pun tak apa, sebab kita bukan waris. Sebab itu kita kena memahami dari segi mewarisi pusaka itu. Kalau kita mewarisi yang kita telah ditetapkan, ketetapan itu yang Allah Ta'ala tetapkan, kaedah pembagian faraidnya bagaimana dan sebagainya, siapa yang berhak, maka kita kena akur. Itu yang perlu kita kena faham. Sebab tu kalau bila mana kita membincangkan topik pusaka dan faraid itu, dia mesti akan berkait dengan isu harta secariannya, berkait dengan isu wasiatnya, hibah. Dia keliling, dia akan keliling benda tu. Sebab tu kalau kita lihat semalam berkaitan harta secarian, sebenarnya harta secarian itu baru cerita harta secarian, belum cerita pusaka lagi. So bila harta secarian itu telah dapat, baru nak cerita pusaka pula. Dia ada rentetan-rentetan di situ sebenarnya kalau kita memahami dari segi bab urus takbir harta pusaka ni. Sebab itulah sebagai masyarakat, khususnya kami di MAIS, kita sendiri telah mengadakan satu bulan faraid Negeri Selangor. Bila kita buat bulan faraid Negeri Selangor ni, sepanjang bulan Safar sebulan ni, alhamdulillah pendekatan kita iaitu ingin memberi kefahaman kepada masyarakat bahawa pentingnya memahami ilmu faraid supaya ia tidak menafikan hak waris-waris yang lain. Itu yang paling penting. Jadi MAIS selain daripada penganjuran bulan faraid itu sendiri, apa lagi yang MAIS lakukan untuk memahamkan masyarakat mengenai pusaka dan juga faraid ini? Baik, kami sendiri pun kita mengadakan seminar. Dan untuk yang terdekat ni, besok kita mengadakan TikTok live di Majlis Besar Selangor punya TikTok dalam jam 10 pagi. Kita berkisarkan berkaitan dengan faraid dan pusaka itu. Sebab kita kadang-kadang ada setengah-setengah masyarakat ni bila sebut pasal pusaka dia jadi sensitiviti. Cerita pusaka je, isu dia akan bangkit ataupun persoalan yang akan bangkit, tanah kubur masih merah. Jangan sembang bab pusaka. Sebab tu kita mengambil peranan kita melalui Seksyen 5/4 yang bidang kuasa MAIS itu sendiri, bahawa kita diberi amanah untuk dalam urusan-urusan ini, termasuk urusan harta pusaka ini. Maka pendekatan yang kita akan buat iaitu mengadakan seminar, membuat hebahan ataupun penerangan di media-media sosial. Dan sekarang ni trend-trend di media sosial ni cukup pantas. Kan? Kalau kita buat secara fizikal, mungkin terhadnya hanya fizikal. Mungkin kita boleh buat secara live, tetapi terhadnya hanya yang hadir saja. Tetapi kalau kita memanfaatkan medsos, iaitu contohnya TikTok lah, dan kita nampakkan benda tu lebih jauh boleh pergi. Itu antaranya lah. Dan aktiviti yang kita buat juga, kalau kita lihat sebelum-sebelum ni, kita mengadakan setiap hari Jumaat, kita mengadakan bulan faraid, hari bersama Baitul Mal. So dalam hari bersama Baitul Mal tu, tim-tim di daerah-daerah akan turun untuk memberi penerangan lah berkaitan dengan faraidnya, berkaitan dengan pusakanya, siapa yang mewarisi, yang sepatut mewarisi. Itu kata pendedahan ataupun kita turun lapangan lah untuk memberi penerangan kepada masyarakat. Pastinya ada yang datang kepada MAIS menyuarakan ketidakpuashatian mereka terhadap proses itu sendiri yang mereka merasakan ini tidak adil. Contohnya, orang ini dah lama tak jumpa arwah, kenapa dia dapat harta? Baik. Macam mana MAIS mendepani cabaran sebegitu? Okey. Cantik soalan tu. Sebenarnya kes-kes begitu banyak kami hadapilah. Sebagai contoh, saya bila balik daripada menunaikan haji baru ni kan, masa di Mekah ramai yang nak telefon. Saya kata saya di Saudi tak dapat nak berhubung. So balik di Malaysia ada seorang kes kematian yang adiknya meninggal dunia yang diuruskan oleh adik-beradik dia. So bila adik-beradik dia tanya, "Ustaz, berapa bahagian kami dapat?"
soalan saya senang je. Pertama sekali saya akan tanya, si Mati ni mak ayah dia hidup tak? Kata mak ayah dah tak ada. Okey, selesailah. Dia ada isteri tak? Dia kata dia dulu pernah berkahwin tapi bercerai hidup. Maksudnya dia pernah berkahwin dan bercerai hidup. Saya akan tanya lagi, masa perkahwinan tu dia ada anak tak? Kalau ada anak, maka dia adalah waris. Dan mereka sebut ada anak ustaz lelaki. Dan anak tersebut tidak duduk dengan bapa dia. Dia duduk dengan mak dia. Iaitu bekas isteri adik dia lah. Saya kata itu bukan isunya. Isunya anak lelaki itu adalah hak waris. So bila ada anak lelaki, maka adik-beradik kandung si Mati semua terhalang tidak mewarisi harta pusaka. Dia orang macam terkejut lah. Dia pun macam tak puas hati kan. Macam mana boleh jadi macam tu Ustaz? Tak, ini hukum. Tu saya sebut tadi, faridatan minallah, ketetapan daripada Allah. So kalau katalah adik-beradik itu menggunakan alasan bahawa dia menguruskan masa sakit, dia bayarkan bil hospital dan sebagainya, waris hanya boleh claim tu saja. Maknanya yang dibelanjakan kepada atas si Mati, macam urusan perkebumian. Tetapi dari segi hak faraid mesti diserahkan kepada anak lelaki tersebut. Walaupun anak lelaki itu tak pernah mai datang ziarah ke, ataupun masa datang kematian datang sekejap lepas tu balik ke, itu bukan alasan. Isunya itu adalah hukum. So maka kena serahkan kepada anak lelaki tersebut. Kes begitu akan diselesaikan oleh MAIS. MAIS akan ada peguam sendiri ataupun bagaimana? Dia begini, bila mana waris itu rasa macam bebanan kepada mereka, mereka nak mendapatkan perkhidmatan MAIS, kita akan terima kes tersebut. Ataupun jika si Mati itu, contoh si Mati pernah berwasiat dengan MAIS, melantik MAIS sebagai wasi dan sebagainya, bila berlaku kematian, barulah MAIS akan mengambil tindakan tersebut. So kita akan buat urusan bicara pusaka daripada A sampai ke Z lah. Maksudnya daripada geran tu nama si Mati sehinggalah tukar kepada nama empunya itu sendiri, waris itu sendiri. Itu perkhidmatan yang disediakan oleh MAIS. Okey Ustaz, kita panjangkan sedikit mungkin tentang hibah. Mungkin ada yang berhibah ketika dalam keadaan sihat. Jadi ia sah. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa kalau seseorang itu berhibah dalam keadaan mereka yang kurang sihat, sakit ataupun ada masalah mental sedikit pun tak apa-apa sihatlah. Macam mana dalam situasi itu Ustaz? Adakah sah hibah itu? Hibah ataupun wasiat sah sesuatu itu dia bergantung kepada mahkamah syariah. Yang menetapkan sah atau tidak adalah mahkamah syariah. Cumanya dari segi kaedah hukum, bila hibah dalam keadaan maradul maut. Maradul maut ni maksudnya dah tahu dah nak mati dah kan. Dia baru nak buat hibah dan sebagainya, maka ia jatuh kepada wasiat. Kena ingat kalau jatuh pada wasiat, kita kena ingat wasiat ini dia tidak boleh, jumhur ulama sebut dia tidak boleh berwasiat kepada ahli waris sebab ahli waris dah dapat harta secara faraid. Tetapi dalam hadis Nabi disebut illa ayyasha awrathahu, melainkan waris-waris itu bersetuju. Kalau waris-waris setuju kata tak apalah, dia memang nak bagi semua kepada anak yang seorang tu saja, maka waris-waris setuju, tak ada masalah. Tapi kalau dari segi kaedah hibah itu mestilah dibuat semasa hidup. Semasa dia hidup dan orang itu sehat tubuh badannya dan sehat akalnya. Kalau sehat tubuh badan, akal tak waras pun tak jadi juga. Kan? Dia nak bagi contoh tanah kelapa sawit kan, 100 ekar, abah nak bagi kat engkau. Sekali tengok tanah Felda punya tak jadi. Sebab tapi dalam keadaan katakan abah tu dalam keadaan terlantar, tapi masih lagi sedar. Ya. Sebab tu saya katakan tadi maradul maut. Kalau dia terlantar dalam keadaan maut, nak menuju ke maut tu, memang tak ada tanda-tanda sakit. Sebab tu dalam kaedah tu dia jadi macam orang kata apa, benda tu jatuh hibah ataupun wasiat. So dari segi kaedah hukum dia akan jatuh wasiat. Timbul pula kalau kata waris itu mempertikaikan, tanya betul ke itu hibah? Sebab tu saya sebutkan tadi, bila menjadikan isu itu sama ada hibah sah ataupun tidak, mesti dibuat di mahkamah syariah. Akhirnya nanti mahkamah syariah yang akan putuskan sama ada hibah itu sah ataupun tidak. Okey. Jadi Ustaz, katakanlah penonton Selamat Pagi Malaysia berminat untuk mendapatkan khidmat MAIS ini. Apakah proses-prosesnya? Adakah perlu saya mewakili peguam ataupun terus saja ke MAIS untuk menguruskan harta saya? Sidang penonton yang ditolak sekalian, jika tuan-tuan ingin mengetahui secara detail ataupun maklumat lanjut berkaitan dengan perkhidmatan MAIS ini, boleh layari laman web MAIS lah, www.mais.gov.my, ataupun boleh telefon 0355143773. Dekat situ tuan-tuan boleh, jangan kata peguam, tuan-tuan yang menghadapi kes sebenar ataupun tuan-tuan yang terlibat dengan masalah ini, terus hubungi dengan MAIS terus. InsyaAllah kita ada pegawai-pegawai yang boleh bantu, insyaAllah. Okey. Ada terlibat juga dengan fee
ataupun bayaran? Ada. Tuan-tuan boleh layari laman web MAIS. Semua ada detail. Kalau saya nak cerita pasal fee tu banyak benda nak cerita kan. So kalau untuk maklumat lanjut tuan-tuan boleh layari laman web MAIS, dan untuk yang terdekat ni insya-Allah besok jam 10 pagi kita di TikTok live di Majlis Agama Islam Selangor. Tuan-tuan boleh tonton bersama dan insya-Allah di situ ada input-input yang kita akan kongsikan nanti. Ustaz, pengalaman MAIS berapa lama sesuatu kes paling sekejap dan juga paling lama diselesaikan oleh MAIS? Tuan-tuan, cerita pusaka ni bukan mohon hari ni esok boleh selesai tau. Benda bukan senang. Dia makan masa. Dan kalau kita dalam bidang kuasa urusan pusaka ni termasuk pejabat pusaka kecil, Mahkamah Tinggi Sivil dengan Amanah Raya ni antara tiga agensi yang terlibat dalam bicara pusaka. Kalau kita buat permohonan secara bicara di pejabat pusaka kecil pun, dia mengambil masa lebih kurang 6 bulan. 6 ke 9 bulan itu yang paling cepat. Dan kalau tak ada isu. Kalau ada isu, dia boleh berlanjutan bertahun-tahun. So makanya tuan-tuan, bila nak uruskan pusaka, tuan-tuan kena bekerjasama. Orang kata kena berjiwa besar. Dan waris-waris kena kerjasama. Maknanya tak ada isu lain. Maknanya tak ada isu nak berebut-rebut lah. Sedang cerita tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala tetapkan, itulah hak kita. Kita dapat banyak, Alhamdulillah. Tak dapat pun tak apa sebab kita bukan waris. Ustaz, soalan terakhir ringkas. Kalau kami adik-beradik ataupun waris-waris ini bersepakat untuk settle luar, macam mana Ustaz? Settle luar tu macam mana tu? Maksudnya tak perlu kita jual lah. Tak perlu pergi sini tapi kita pergi. Okey, baik. Settle luar ni saya faham. Masyarakat kita kata tak perlu pergi pejabat pusaka lah. Settle kat rumah aje. Benda tak selesai sebenarnya. Ibarat kita menikah di bawah pokok ketapang. Tak pergi daftar kat pejabat agama, tak selesai. Faham. Itu contoh kalau saya dah pokok sawit lah. Pokok sawit kan. Ceritanya kena pergi. Ceritanya kena selesaikan juga. Walaupun kita kata kita nak settle mudah lah, kat pejabat pusaka settle mudah. Kami nak lepaskan hak. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Saleh Abdul Sahar, Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor. Jadi 10 minit banyak yang kita dapat. So bayangkan kalau Ustaz berada dalam TikTok live yang tak ada sela masa. Terima kasih banyak Ustaz dalam berkongsi mengenai apakah solusi terbaik urus harta pusaka. Baiklah, kita teruskan bersama dengan Zaliha. Zaliha akan berkongsi kepada kita semua berkaitan dengan diploma dalam tangan, perniagaan dalam genggaman. Zaliha, silakan. Baik, terima kasih Ridwan, terima kasih Ustaz. Banyak yang bermakna telefon kita pelajari di segmen tadi dan kita teruskan juga bagaimana perkongsian ilmu ini penting untuk anda, terutamanya para pelajar yang sedang berkira-kira untuk mengambil jurusan apa, atau mungkin ada di antara anda yang tidak ingin menyambung pengajian dan inilah pentingnya kami bawakan topik ini untuk anda. Diploma dalam tangan, perniagaan dalam genggaman. Bersama kami pagi ini Presiden College Innovative School of Management, Saudara Amir Faizal Ahmad Latwi. Terima kasih kerana sedia bersama pagi ini. Betul ya Amir, ada di antara para lepasan SPM kita yang mahukan pendapatan tetapi menyedari pendidikan itu perlu juga mereka kejar, tapi kadang-kadang mereka terpaksa mengorbankan salah satu. Dan Amir hadir ke studio pagi ini untuk memberikan perkabaran gembira bagaimana mereka boleh membentuk masa hadapan mereka. Betul. Boleh kongsikan pengenalannya, Amir, silakan. Alhamdulillah. Thank you Zaliha atau Leha kan? Ya. Alright. So kami di Innovative School of Management sebenarnya menggunakan pendekatan sinergi ataupun penggabungan antara education dan juga perniagaan. Yang mana kita menggunakan konsep book smart and street smart. Yang mana ISM ni sebenarnya adalah kita menggunakan pakai program Diploma in Business Management ataupun Diploma Pengurusan Perniagaan. Dan dalam Diploma Pengurusan Perniagaan yang bagusnya berkenaan dengan ISM ni adalah kita menggunakan konsep 12 pointer yang kalau kita tahu dalam mana-mana dunia pendidikan hanyalah 4 pointer. Tapi di ISM ni kita menggunakan lebih daripada 4 pointer itu, iaitu 12 pointer. Apa kelebihan 12 pointer itu berbanding dengan 4 pointer yang sering kita dengarkan bertahun-tahun lamanya, bergenerasi lamanya? Okey. So 12 pointer ni sebenarnya adalah terbagi kepada 3. Okay. Yang mana yang pertama adalah subjek MQA lah, yang mana kita menggunakan subjek-subjek yang biasa ataupun MQA, subjek-subjek yang biasa yang mereka belajar di IPT berlain lah. Yang kedua adalah penekanan terhadap jati diri, pembinaan jati diri ataupun kita panggil sebagai character building. Okey, dalam character building di ISM ni kita lebih menekankan kepada
ada beberapa logbook yang akan disediakan. Okey, sebanyak 12 logbook yang akan disediakan dan para pelajar ni akan dinilai berdasarkan hasil daripada logbook tersebut. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang telah terlibat yang akan terlibat daripada logbook tersebut adalah solat. Okey, kemudian kita menekankan kepada call parents. Okey, sebab kita tahu tak ramai orang boleh call parent and say I love you mama. Betul. I love you dad kan. Jadi kita rasa pendekatan dua yang pertama ni kalau kita ikut Islam balik semula kan, dia ada hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi benda tu memang kita tekankan. Jadi selain benda tu kita juga ada CSR ataupun community service lah. Okey, dan kemudian kita juga ada satu benda yang kita main sekarang sebagai monopoli dalam tu. Okay, kenapa monopoli? Sebab kita kenali sebagai risk management strategy. Yang mana sekarang ni kalau kita tengok kan dia main on go tu lah kan. Jadi benda-benda tu semua kita rangkumkan ke dalam pointer yang kedua ataupun 4 pointer yang kedua. Jadi 4 pointer yang ketiga tu sebenarnya adalah dari segi perniagaan ataupun bisnes. Jadi perniagaan ni bukanlah skopnya kecil dari segi hanyalah perniagaan dan sebagainya, bukan. Dia luas, maksudnya perniagaan ni sama ada kita berniaga ataupun kita menjadi seorang leader dalam sesebuah organisasi tersebut ataupun mungkin sekarang ni kita boleh menjadi affiliate yang bagus ataupun kita panggil tiktokers yang bagus. Jadi itu akan diajar dari segi pointer yang ketiga tersebut. Sering kita dengarkan para pelajar bukanlah barangkali diskriminasi gender, tapi kebanyakannya yang lelaki lebih suka untuk bekerja dan tidak mengambil jurusan-jurusan yang telah pun disediakan. Dan ini merupakan satu penyelesaian kepada, kalau boleh saya guna terma, why do I have to choose? Saya boleh ambil dua-dua, kenapa saya kena pilih? Bagaimana respon yang diterima oleh pihak ISM setakat ini dengan adanya peluang kelebihan ini diberikan bahawa seorang pelajar itu boleh mendalami bidang perniagaan dan juga ada paper qualification diperlukan untuk masa hadapan nanti. Okey, baik. Jadi selalunya kalau kita dengar college ni, selalunya orang akan hantar anak-anak dia yang mungkin orang kata kurang bagus dari segi akademik, tapi tidak di ISM. Kita ada ramai yang straight A's masuk ISM ataupun Innovative School Management dan mereka ni memang excel. Ada yang sampai 4 pointer pun, ada dah 4 flat pun dalam perniagaan. Dalam masa yang sama membuat perniagaan sebanyak 70,000 sebulan. Jadi pelajar-pelajar ini berumur 21 sampai 23. Dapat orang kata 70,000 sebulan, 20,000 sebulan. Jadi dan pelajar-pelajar ini adalah perempuan. Ramai perempuan yang excel dalam ISM ni berbanding dengan lelaki. Lelaki bukan tak excel. Mereka ni lebih kepada servis, tidaklah menjual dan sebagainya. Sebab kita tahu perempuan ni bila dia keluar kat TikTok tu dia punya view lebih banyak lah. Betul. Ada kajian. Jadi betul lah macam Leah cakap tadi, kalau kita tengok ada satu research yang dibuat oleh kementerian, hampir 300,000 orang tidak mahu sambung belajar. Pelajar. Jadi itu membimbangkanlah. Mana-mana institusi pendidikan pun akan rasa membimbangkan. Jadi ISM sendiri mengambil pendekatan yang mana kita menggabungkan antara pendidikan dan juga perniagaan, yang mana mereka ini bukan sahaja mendapat pensijilan akademik tapi juga mendapat perniagaan ataupun membuat perniagaan atas nama pilihan mereka sendiri. Maksudnya bukan bekerja under orang. Jadi mereka yang daftar SSM sendiri, mereka yang pilih nama syarikat sendiri. Jadi kebanggaan tu dah ada. Okey, dia dah ada 4 pointer. Kemudian dia ada perniagaan sendiri. Jadi kalau dia call parents kan, salah satu dia punya aktiviti tu dia bagi tahu dekat mak, adik dah register under nama mama. Jadi apa yang mak rasa kan? Jadi seronok lah kan. Ada banyak perniagaan antara pelajar-pelajar kita yang menggunakan gabungan antara mak dan ayah sebagai nama syarikat. Realitinya sekarang, Amir, ramai golongan anak murid kita yang terlibat dan telah pun terlibat dalam bidang perniagaan, mendapat pendapatan yang sangat membanggakan, tapi dari segi kelestarian sejauh mana, berapa sustainable-nya perniagaan mereka itu. Jadi mereka tidak perlu memikirkan modal yang banyak untuk join kursus-kursus perniagaan, kerana ini merupakan pendidikan formal yang memberikan mereka pengetahuan yang mereka perlukan itu. Betul. Jadi kalau kita tengok pendidikan ini sekarang mudah.
Maksudnya is easily available di mana-mana sahaja. Kalau kita buka media masa hari ini, ada sahaja kolej-kolej menyediakan program-program tertentu. Jadi di ISM ni sendiri, jika kita lihat macam kita cakap tadi lah, 300,000 tu, and most of these people ni sebenarnya ataupun pelajar ni sebenarnya memilih untuk menjadi influencer, memilih untuk menjadi sekian. Jadi kita gunakan kita menggunakan dia punya skills tu untuk menjadi orang kata satu advantage yang mana mereka ini sebenarnya akan dapat bisnes tu dalam masa yang sama, education yang sama juga. Jadi dan kita juga di ISM ni kita juga menyediakan tim social media spesifik social media yang mana akan fokus kepada TikTok kalau boleh saya sebut. Kemudian fokus kepada Facebook, orang yang lain berbeza-beza. Dan mereka ini ada coach dan mentor-mentor yang berbeza. Supaya alignment tu sama dengan ini adalah coach anda, inilah perjalanan anda, ikut dia sampai anda berjaya. Adakah ini diharap dapat mengubah senario konvensional di mana habis grad kerja full time, kemudian dan ini sebenarnya memberikan lembaran yang baru kepada para pelajar. Sebenarnya banyak lagi potensi yang mereka boleh capai dengan pilihan yang ada. Sebab perlu kita akui bahawa zaman telah berubah. Betul. Kemahuan dan juga keinginan tu banyak berubah dan keperluan juga banyak berubah. Jadi ini merupakan satu yang barangkali potensi yang perlu diambil oleh para pelajar untuk sekurang-kurangnya ambil tahu apa antara opsi yang ada untuk mereka sebelum melanjutkan pelajaran ke IPT yang ada. Betul. Jadi sebab tu kita memanggil program 12 pointer ni sebagai revolusi pendidikan. Yang mana kita dah revolusikan daripada 4 pointer tu kepada lebihan 8 pointer yang berbeza. Dan menjadi aspirasi ISM sebenarnya untuk membantu anak-anak muda sekarang ni. Yang mana kita lihat terlampau banyak yang mungkin tidak bekerja dan mungkin juga ada yang bekerja. Jadi kita ingin, itulah macam kita kata aspirasi ISM ni sebenarnya nak bantu anak muda dan nak bantu mereka ni nampak keluarga mereka, mungkin mereka datang daripada keluarga yang tidak begitu berjaya. Jadi mungkin mereka ni adalah orang yang berjaya dalam family yang tidak berjaya tu. Aspek solat dan juga telefon ibu bapa tu ialah mana-mana agama sekalipun menitik beratkan nilai-nilai murni yang sama. Dibentangkan dalam kajian separuh penggal RMK ke-12 semalam juga ada aspek nilai selain daripada persekitaran perniagaan itu, aspek nilai itu juga penting. Bagaimana ini dilihat memberikan kelebihan kepada para graduan ISM? Okey. Jadi macam kita cakap tadi kan, bila kita call parents tu kita akan sentiasa rasa home. Kan? Jadi bila kita rasa home tu, kita rasa selesa dengan apa yang kita buat tu, dan kita sentiasa mendapat berkat dari apa yang kita buat tu. Jadi ditambah pula dengan solat. Kan, solat yang dibuat tu of course untuk kita mendapatkan sesuatu blessing tu kan daripada Allah tu kita rasakan sebenarnya sangat penting. Okay, I mean, what else you need? Blessing daripada Allah, blessing daripada parents. Apa yang kita buat tu insya-Allah akan berjaya. Dan bukan saja mendapat pekerjaan untuk diri sendiri, malah juga mewujudkan peluang perniagaan sebagai usahawan untuk ahli komuniti yang lain. Sebagai kesimpulan, Amir, bagaimana para pelajar juga ibu bapa boleh mendapat maklumat lebih lanjut, laman web dan segala info berkaitan kepada para penonton, silakan. Baik, okey. Jadi kepada ibu bapa di luar sana ataupun pelajar, cikgu sekolah ataupun cikgu-cikgu kaunselor, bolehlah hantar anak mereka ke ISM untuk melihat lebih luas lagi daripada 4 pointer sebenar. Kita buat 12 pointer. Okey, ataupun boleh terus ke laman web kami iaitu myism.edu.my ataupun boleh terus hubungi kami di talian 03-5110-5345. InsyaAllah sentiasa on sampai Ahad pun. Baik, college di Seksyen 13 Seksyen 13, betul, insyaAllah. Okey, anda di kawasan berdekatan boleh singgah sini. Terima kasih Amir sekali lagi, antara Presiden termuda yang pernah saya jumpa di dalam bidang IPT. Kita ingin ke cerita khas tentang laporan khas tentang Kembara Kenali Borneo di Sibu. Madlina Jawai Stephen ada laporannya, silakan Madlina.
Terima kasih Zaliha. Salam Malaysia Madani dan salam sejahtera. Saya kini berada di Pasar Sentral Sibu yang merupakan pasar sentral terbesar di Sarawak ini dan juga antara yang terbesar di Malaysia. Dan Pasar Sentral Sibu ini dibina pada 1996 berdekatan dengan Terminal Bot Express dan menempatkan lebih 1,000 gerai. Dan baru saja tiba tadi yang di Pertuan Agong dan rombongan di Raja telah pun tiba di Pasar Sentral Sibu ini. Dan pasar ini juga merupakan kompleks yang merangkumi medan makan, pasar basah dan juga tamu. Ya. Jadi pengunjung bukan saja membeli bekalan dapur harian dan pelbagai buah lokal Sarawak turut menikmati makanan terkenal di Sibu ini. Dan hari ini merupakan hari kedua Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria serta rombongan kembara Kenali Borneo berada di Sibu, Sarawak. Seawal pukul 7 pagi, orang ramai telah pun berhimpun membanjiri Pasar Sentral Sibu ini untuk bersama-sama menantikan keberangkatan tiba baginda berdua sebentar tadi. Ya. Jadi dapat kita saksikan di belakang saya ini, orang ramai masih lagi menanti dengan penuh setia rombongan diraja yang masih lagi melawat di Pasar Sentral Sibu ini. Jadi sedia menyambut rombongan diraja tadi juga termasuk Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Puan Sri Datuk Amar Haja Jumaini Tun Tuanku Haji Bujang, hadir bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof, Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Dagang serta Timbalan Menteri Kesihatan, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti. Baginda sekeluarga akan berkenan mencemar duli menyantuni para peniaga di sini dan juga penduduk di Sibu yang telah menanti dengan penuh setia sejak dari awal pagi tadi. Jadi keadaan di sini amat meriah dan menjadi lipatan bersejarah buat warga Sarawak, khasnya warga Sibu. Jadi selepas ini baginda sekeluarga akan meneruskan perjalanan ke Bandar Simanggang di bahagian Seri Aman sejauh 152 km atau mengambil masa lebih 2 jam perjalanan dari Sibu. Jadi antara titah baginda yang perlu kita semua sematkan, terutamanya berbaki 2 hari saja lagi, kita semua akan menyambut Hari Malaysia untuk terus menjaga keharmonian dan perpaduan yang ada di negara ini. Jelajah Kembara Kenali Borneo ini akan meneruskan perjalanan ke Seri Aman dan seterusnya ke Kuching, Sarawak serta rombongan diraja yang bermula dari Lawas pada 7 September lepas akan berakhir di Teluk Melano pada 13 September kelak. Jadi saya kira sekian perkongsian untuk cerita Sarawak pagi Sarawak hari ini. Kembali bersama rakan di studio. Salam Malaysia Madani, dekat perpaduan, penuhi harapan. Selamat menyambut Hari Malaysia. Kembali bersama Ridwan. Terima kasih Madolina, juga berkaitan dengan Kembara Kenali Borneo, dan di studio untuk sesi pada kali ini juga berkaitan dengan Borneo. Inilah berkaitan dengan Kembara Sains Borneo Seri 2 tahun 2023 oleh Pusat Sains Negara dan juga MOSTI. Hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan tetamu di studio YB Datuk Arthur Joseph Kurup, iaitu Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Datuk. Selamat pagi Ridwan. Alhamdulillah, Datuk. Mungkin boleh mulakan dengan Datuk beri gambaran apakah peranan MOSTI dalam memastikan pembelajaran dan juga pengajaran sains dan teknologi ini sampai kepada masyarakat di seluruh Malaysia, bukan sahaja pelajar, malah di pelbagai latar belakang dan juga peringkat. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menjemput saya datang ke studio Selamat Pagi Malaysia. Sebagai Timbalan Menteri di Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi, sebenarnya peranan MOSTI ini agak mencabar, di mana kita dipertanggungjawabkan untuk menjaga pembangunan sains, teknologi dan inovasi negara. Untuk kita mencapai ini, kita perlu pertama memastikan ada keminatan masyarakat dalam bidang sains, dan untuk itu juga kita perlu untuk kita meningkatkan pembudayaan pembelajaran sains dalam masyarakat kita. Jadi sebagai sedikit info latar belakang, sebenarnya negara kita mempunyai sasaran sejak tahun 1970-an. Sasaran itu adalah 60-40. Nisbah 60%, 40%. Bermakna sekurangnya 60% daripada pelajar kita seharusnya masuk ke dalam aliran sains, dan selebihnya 40% bolehlah masuk ke dalam aliran yang bukan sains ataupun sastra.
Itu sejak tahun 1970. Sekarang kita berada di tahun 2023 dan sebenarnya kita jauh daripada sasaran tersebut. Kalau mengikut sasaran data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun lalu, hanya sekurang sekitar 40% pelajar kita masuk ke dalam aliran sains. Dan selebihnya telah masuk kepada aliran bukan sains. Jadi bagi kita, data ini agak merisaukan. Sebab yang pertama, World Economic Forum dalam satu laporan yang dinamakan Future Jobs telah menjangkakan bahawa dalam 5 tahun akan datang ini 69 juta pekerjaan baru akan diwujudkan yang memerlukan pengetahuan dalam bidang STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah berusaha dengan sangat baik sekali untuk membawa pelabur-pelabur yang besar seperti Amazon Web Services, Tesla, Infineon dan sebagainya. Walaupun dalam masa yang singkat, yang amat berhormat Perdana Menteri kita telah berjaya membawa pelaburan yang sangat besar daripada syarikat yang sangat berteknologi tinggi untuk membawa peluang-peluang pekerjaan yang sangat lumayan kepada negara kita. Maka peluang-peluang pekerjaan ini kita mahu supaya diisi oleh rakyat tempatan kita. Dan rakyat kita mesti melengkapi diri mereka dengan pengetahuan STEM supaya kita boleh menyambut peluang-peluang pekerjaan yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Termasuk juga dalam konsep Madani Malaysia. Di antara satu dalam 6 teras Malaysia Madani ini adalah untuk memastikan kita melahirkan masyarakat yang berdaya cipta tinggi. Maka sekiranya kita masih lagi berurusan dengan statistik yang rendah ini, saya risau bahawa masyarakat kita, rakyat kita akan ketinggalan daripada era pembangunan yang moden ini. Kita juga ada buat kajian, kenapakah pelajar-pelajar kita kurang minat dalam aliran sains? Ada beberapa sebab. Yang pertama, kekurang fahaman mereka tentang subjek sains dan persepsi bahawa subjek sains ini adalah susah. Yang kedua adalah kurang galakan daripada ibu bapa dan juga guru-guru. Ramai yang sudah cakap, janganlah ambil subjek itu. Subjek itu susah. Bagus ambil subjek yang mudah untuk lulus, mudah untuk mendapat sijil. Itulah antara sebab-sebab. Maka bagaimana kita boleh meningkatkan kefahaman sains, meningkatkan keminatan sains supaya kita boleh melahirkan masyarakat yang berteknologi tinggi dan lebih berpengetahuan dalam STEM. Itulah usaha dan cabaran yang kita sedang hadapi sekarang di MOSTI. Dan saya kira penganjuran Minggu Sains Negara dan juga Kembara Sains Borneo ini salah satu usaha bukan sahaja untuk memberikan pendidikan secara formal, malah pendidikan secara tidak formal juga perlu diberikan kepada masyarakat. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai Kembara Sains Borneo yang saya difahamkan ini merupakan siri kedua untuk tahun 2023. Apa keunikan dan juga perkaryan yang akan diketengahkan terutamanya kepada masyarakat melalui pendidikan tidak formal terhadap sains dan teknologi ini? Betul. So, sejak saya masuk sebagai timbalan menteri di MOSTI, saya agak nampak satu trend di mana masyarakat luar bandar ini dia lebih berisiko daripada ketinggalan pada pembangunan aliran sains yang moden. Maka di dalam Kementerian MOSTI kita telah mewujudkan satu program yang baru, julung-julung kali diadakan pada tahun ini yang dinamakan Kembara Sains Borneo. Kembara Sains Borneo ini dia merupakan satu program di bawah payung besar Minggu Sains Negara. Minggu Sains Negara ini adalah inisiatif MOSTI yang dilancarkan di seluruh negara, tetapi Kembara Sains Borneo ini adalah khas untuk wilayah Borneo dan pada tahun ini kita mula di Sabah. Ini ada 2 siri. Siri yang pertama sudah dilaksanakan pada bulan lalu di mana kita telah pergi ke daerah Kota Marudu, Pitas dan juga Kudat. Dan program itu dilaksanakan oleh Akademi Sains Malaysia dan setakat ini hasil daripada itu sangat memberangsangkan. Sebab dalam program itu kita membawa pameran, kita membawa sesi perkongsian dan banyak aktiviti yang interaktif untuk pelajar sekolah dan juga kepada masyarakat yang umum. Hasil daripada Kembara Sains Borneo Siri 1 itu, kita telah mendapat bahawa 68% daripada peserta
mula minat dalam bidang STEM dan setuju bahawa aliran sains itu, subjek sains itu sebenarnya tidak sukar untuk difahami, dan 75% telah setuju bahawa mereka akan masuk ke aliran sains. Bagi kita itu satu pencapaian yang sangat tinggi. Sekiranya kita boleh meningkatkan pelajar yang masuk ke dalam aliran sains, itu bagi kita di Musti adalah satu pencapaian. Dan 97% daripada peserta setuju bahawa Kembara Sains Borneo ini boleh meningkatkan keminatan dan mewujudkan sifat ingin tahu dalam bidang sains. Itu siri pertama. Mula daripada minggu depan, kita akan mulakan dengan Kembara Sains Borneo siri yang kedua yang dilaksanakan oleh Pusat Sains Negara. Tujuan ini sebenarnya adalah untuk membawa pusat sains ke wilayah Borneo, ke kawasan luar bandar. Sebab di negara kita ada 2 pusat sains. Satu di Kuala Lumpur, satu di Kedah. Saya tidak mahu masyarakat luar bandar, khususnya di Sabah Sarawak, ketinggalan daripada menikmati pengalaman sebuah pusat sains. Maka kita bawa pusat sains itu keluar ke kawasan desa, keluar bandar, untuk memastikan masyarakat luar bandar juga tidak ketinggalan daripada menikmati kebudayaan tersebut, dengan tujuan untuk kita meningkatkan keminatan masyarakat luar bandar dalam aliran sains dan bidang STEM. Okey. Sebentar saja lagi kita akan juga tunjukkan antara bahan-bahan yang dibawa untuk Kembara Sains Borneo ini juga dibawa dalam set Selamat Pagi Malaysia. Selepas ini kita akan bersama dengan Puan Zurina Ramli, penolong pegawai sains, yang saya kira selepas ini akan menerangkan. Ada 4 saya kira di situ. Saya nak panggil, kalau dalam seni dipanggil arca. Kalau dalam sains, Puan Zurina mungkin boleh terangkan sikit. Puan Zurina boleh berada di sana, tidak ada masalah. Itu apa itu, Puan Zurina? Ini adalah contoh bahan pameran, 4 unit bahan pameran yang kita bawa keluar. Macam Datuk cakap tadi, kita bawa keluar untuk masyarakat-masyarakat yang tak dapat datang ke pusat sains. Sebenarnya bahan pameran ini adalah bahan pameran yang kita letak dalam bus sign on wheel lah. Dan kita keluarkan sebab dia bentuk modular, kita boleh angkat keluar. Kalau kita tak boleh nak parking bus tu dekat dengan sekolah, maknanya kita boleh angkat dan keluar masuk dalam kelas. Dan pelajar boleh guna, dan kita akan cuba tunjuk macam mana contoh kotak ni. Kita nak tunjuk shape yang kita boleh muatkan dalam petak ni. So kita ada 2 jenis. Satu 4 segi sama yang besar dan satu yang kecil ni. So dia sebenarnya kalau kita tengok dia punya simetri dia adalah 4 yang kecil akan hasilkan satu yang besar. Macam mana cara kita nak muatkan dalam petak ni? Itu menggunakan kreativiti lah. Kita nak galakkan pelajar untuk berfikir menyelesaikan masalah. That's why kita panggil ni puzzle. So dia kena macam cuba masukkan. Tapi kita ada formula tertentu untuk nak siapkan puzzle ni. So kita boleh letak contoh macam ni, susun. Dan yang kecil ni formula dia adalah dia kena bertingkat. 1, 2, 3 bertingkat. Dia akan muat penuh dalam kotak tu? Ya, dia boleh muat penuh kalau kita perhatikan betul-betul macam mana cara nak susun dia. Dia boleh muat penuh. So dia kalau akan memenuhi isi padu kotak. Dan juga konsep ruang lah. Macam mana kita nak susun supaya tak ada ruang yang terbazir dalam ni dan dia muat. Puan, biasanya kalau dalam satu kembara jelajah yang diadakan, berapa banyak model-model yang akan dibawa dan tunjukkan kepada pelajar-pelajar? Kalau dalam bas tu kita ada 16 unit dan kadang kita tambah dengan yang mobile unit daripada pusat sains sendiri. Kalau kata sekolah tu memerlukan bahan pameran yang lebih, so kita ada tambahan lah. Dan kita ada juga 3 tema, so kita akan tukar. Yang ni tema apa, Puan? Yang ni kita bawa ni adalah puzzle. Ini adalah cahaya. Ini pun konsep cahaya juga. Dan ini adalah konsep matematik geometri. So bila kita contoh macam ni, kita nak hasilkan corak. So kita letakkan 1 atau 2 objek dalam ni. Kita ada angle kat sini ataupun sudut 60 darjah, 90 dan 120. Bila kita adjust kepada 90, so sudut yang corak yang kita dapat dalam cermin tu sama ada dia bertambah atau berkurang dan secara simetri.
So kalau dulu kat sekolah kita kena imagine simetri itu macam mana, pantulan tu macam mana. Macam dalam banyak-banyak model yang dibawa, apa konsep yang paling diminati oleh pelajar-pelajar apabila masuk ke dalam bas tersebut? Ini yang paling susah ataupun yang paling diberi tumpuan oleh pelajar. Konsep yang paling diminati tu dia macam yang mencabar dia orang. Macam puzzle, macam mana nak challenge dia orang nak selesaikan masalah tu, yang benda tu macam dia orang tak tahu awalnya macam mana, end up tu ada keputusan dia macam mana, macam tu. Saya rasa yang cube tu lama juga tu nak selesaikan tu. Ya. Tapi kami akan cuba bagi hint. Bagi je dulu dia explore. Kalau dia tak faham, then okey, hint pertama. Yang ketiga kecil tu kena susun bertingkat. Macam tu. Okey Datuk, kalau kita dengar penerangan daripada Puan sebentar tadi mengenaan dengan kreativiti untuk menyelesaikan masalah. Ya, mungkin tak semua orang ada kebolehan untuk menyelesaikan masalah sebegitu, dan juga saya kira ini sangat bagus bukan sahaja daripada peringkat bawahan sampai ke peringkat atasan. Selain daripada untuk menyantuni ke semua peringkat ini, apa lagi objektif dan tujuan yang pihak mesti mahu untuk capai ketika siri 2 ini selesai nanti? Okey, so apa yang kita nampak tadi sebenarnya hanya satu contoh pameran interaktif yang kita bawa dalam program Kembara Sains. Ada banyak lagi. Contoh ada drone challenge di mana kita ada program-program di mana pelajar boleh cuba operasi dan pengendalian drone, termasuk ada juga pertandingan kecil-kecil di mana boleh memenangi hadiah melalui permainan drone. Ada juga game seperti Kinetic Challenge, ada virtual reality, ada juga daripada planetarium dan sebagainya di mana kita buat cerapan matahari. Kita ada bawa satu pameran yang berbentuk kubah di mana pelajar boleh masuk dan melihat tayangan astronomi. Jadi banyak program-program yang menarik dengan tujuan untuk menunjukkan bahawa yang pertama, sains itu menyeronokkan, sains itu tidaklah sesusah yang kita ingat pada waktu dulu, dan untuk memastikan bahawa rakyat di kawasan luar bandar tidak ketinggalan daripada menikmati kemudahan sains negara yang ada di ibu kota negara kita. Jadi satu kepulauan Borneo itu daripada Sabah sehingga ke hujung utara Sabah ke selatan Sarawak akan dijelajahi nanti. Pada tahun ini kita mula di Sabah. Mudah-mudahan kita boleh teruskan ke Sarawak pada masa akan datang. Dan pastinya ke Semenanjung juga. Saya kira ramai yang menonton sekarang. Cikgu-cikgu yang menonton di sekolah-sekolah juga mungkin meminati dan juga mungkin akan menjemput Pusat Sains Negara untuk bawa bas itu dan juga modul-modul tersebut untuk dicuba kepada sekolah-sekolah mereka. Mungkin Datuk ada sedikit kata-kata akhir daripada Datuk untuk melihat bagaimanakah peranan MUSTI Pusat Sains Negara ini dalam kita menyantuni dan juga mendekati masyarakat supaya minat sains dan teknologi itu lebih mendalam, kerana kita berada dalam dunia, nak tak nak kita kena hadapi sains dan teknologi ini. So, pesanan saya pada pertamanya adalah saya menjemput kepada semua rakyat yang akan berada di kawasan Kimanis, Kalabakan dan juga Pensiangan, di mana kita akan buat Kembara Sains Borneo siri yang kedua nanti. Di kawasan Kimanis kita akan berada di sana pada 15 hingga 17 September. Kawasan Tawau daripada 22 hingga 24 September, dan di Nabawan daripada 29 September hingga ke 1 Oktober. Datanglah beramai-ramai. Ini adalah Pusat Sains Negara yang dibuka kepada semua lapisan masyarakat, dan yang paling istimewa adalah kemasukan adalah percuma, dengan harapan bahawa kita boleh meningkatkan lagi pengetahuan STEM di negara kita. Jadi ini adalah klip video ketika siri pertama. Siri pertama dijalankan. Ramai yang sertai ya. Ramai. Dan juga banyak model-model dan juga eksperimen sains dijalankan di situ. Jadi kepada anda yang berdekatan dengan lokasi seperti mana YB Datuk sebutkan sebentar tadi, jangan lupa untuk singgah dan juga cuba sendiri pengalaman anda bersama dengan Pusat Sains Negara. Terima kasih banyak-banyak kepada YB Datuk Atur Joseph Kurup, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi. Juga terima kasih kepada Puan Zurina Ramli, Penolong Pegawai Sains, kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan Kembara Sains Borneo Seri 2 tahun 2023 antara Pusat Sains Negara dan juga MUSTI. Terima kasih banyak-banyak. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Zaleha. Kita akan membawakan perbincangan mengenai kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Apapun kita berehat seketika. Merdeka ini maknanya menimbulkan semangat dan jiwa merdeka kerana cerdas dan berilmu.
Merdeka ini merdeka daripada penguasaan dan kongkongan faham asing yang menindas kita. Merdeka ini juga harus merdeka jiwa daripada faham tempatan yang kolot dan jumud. Mari kita manfaatkan waktu yang ada dan sisa-sisa hidup kita ini untuk berbuat bakti kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara kita. Dan yakinlah negara ini bukan biasa. Negara ini punya hasil mahsul yang hebat. Kita angkat martabat. Hindari dari pandangan, pemikiran penjajah dan pemikiran yang jumud, yang memperbodohkan rakyat dan menghina kita sebagai manusia. Allah berikan akal dan kecerdasan. Mari kita gilap supaya jangan kita diperkotak-katikkan, dihina dan dipermainkan atas nama apa pun. Merdeka maknanya merdeka rakyat. Ayo bersama-sama kita ke Stadium Perpaduan Kuching, Sarawak pada 16 September 2023 pukul 7 malam bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan. Pelbagai persembahan menarik akan diadakan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2023. Sambutlah Hari Malaysia dengan penuh kebanggaan dan jiwa yang penuh semangat patriotisme. Mana punya... Baik, terima kasih Ustaz. Cuba terus bersama kami untuk Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Dan juga kita ingin kembangkan lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya apa antara anjakan kajian sebelum rancangan Malaysia ke-12 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri semalam dan bagaimana ia terkait dengan potensi industri halal dan juga yang bagaimana penjanaan pendapatan yang tinggi ini boleh memberi kesan kepada KDNK negara. Bersama pagi ini, terima kasih Doktor kerana sudah bersama kami pagi ini, Dr. Zaidi, yang bukan pertama kali di studio Selamat Pagi Malaysia sebenarnya. Bukan pertama kali, insya-Allah bukan kali terakhir. Baik, Doktor, pandangan Doktor tentang apa yang telah pun dibentangkan semalam, sebenarnya potensi penjanaan pendapatan ini dari industri halal dijangka 8.1 bilion, 8.1% sumbangannya ke KDNK negara. Ini di Malaysia, belum lagi diletakkan dalam potensi pasaran dunia. Jadi melihatkan apa yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri semalam, komen awal Doktor. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RTM Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya. Sebenarnya menarik bila kita kupas perkara ini. Yang semalam tu sebenarnya rentetan daripada ekonomi madani tau. Sebenarnya dalam ekonomi madani itu ada 7 bidang tumpuan ataupun bidang tujahan. So salah satunya ialah bagaimana kita nak menaikkan potensi ekonomi Islam. Dan bila saya tengok semalam punya dokumen, agak menarik juga sebab dia ada sequence, dia ada flow. So bila semalam tu, dia sekarang dia nak mensinergikan atau hanya padukan di antara ekonomi Islam dan kewangan Islam. Macam mana kita nak naikkan kewangan Islam, ekonomi halal lah, halal ekonomi dan melalui kewangan Islam. So bila kita cakap pasal data, sekarang kurang lebih 8%. Maknanya terhadap KDNK negara lah ataupun GDP. Dan kalau tahun lepas, awal tahun ni, Yang Berhormat TPM ada melancarkan halal industri master plan, ataupun Allahumma salli Muhammad, kerangka induk. Kerangka induk untuk halal lah. Targetnya menjelang 2030 tinggi tau. Sekarang 8% tau. Sekarang dia akan bergerak ke 11%. Tapi kalau ikut nominal value-nya agak tinggi. Sekarang dalam 107 bilion saja. Menjelang tahun 2030, which is about 7 years from now, is 266 billion. So macam mana kita nak mempercepatkan? Tapi yang itu kita macam takut sikit lah kan. Tapi sebenarnya bila kita tengok peluang, sebenarnya kita tengok orang biasa bila tengok masalah sebagai masalah tau. Betul tak Zalia? Masalah sepatutnya jadi peluang. Peluang, itu peluang. Sebab kalau kita tengok data yang dirilis sebagai PBB tau, ni bukannya orang yang cokia lah kita panggil. Kampung saya sebut cokia kan. Bukan orang cokia. Kalau UN, diorang keluarkan statistik, OIC countries, member countries, sekarang ni is close to 30% daripada youth population. Kita tahu golongan remaja muda ni, dia punya purchasing power akan meningkat bila masuk alam pekerjaan nanti. So mereka akan demand.
Dan kalau kita tengok report World Bank mengenai halal ekonomi, sekarang ada gap tau di antara permintaan dan penawaran. It's about 80%. Maknanya sekarang ni market hanya mampu menawarkan 20%. Kalau minta 100 juta, kita punya pasaran ataupun ekosistem sekarang ni hanya mampu supply 20% saja. Jadi dengan julat yang begitu besar itu, di manakah ruang ini boleh diisi dengan? So sekarang kita tengok balik Malaysia punya setting lah. Malaysia punya setting. So dalam kebanyakan halal punya industri ni ialah SME. Tapi SME itu sebenarnya besar tau. Sekarang kita ada mikro, lagi kecil daripada SME. So mikro, industri mikro, kecil dan sederhana ni, dia kalau kita tengok daripada GDP ataupun KDNK menyumbang kurang lebih 1/3. Tapi orang yang bekerja dalam industri ini 2/3. Bayangkan daripada seluruh ketumbukan tenaga kerja kat Malaysia ni 2/3 kerja dalam SME. Dalam IKS lah. So macam mana kita nak membantu? So sekarang ni yang menariknya Bank Negara bawa keluar statistik daripada 100% SME ni tak sampai separuh gunakan kewangan Islam. Apa antara faktor yang telah dikenal pasti oleh? Alright. So mereka tak senaraikanlah. Kenapa kan? Tapi saya punya telahan. Sebab kalau kita kembali kepada operasi bisnes IKS itu sendiri, dia semuanya balik kepada kos. So kos mainkan peranan penting. Of course, patuh syariah semua tu kita, tapi kita kena realistik lah. Kesian orang-orang yang kecil-kecil ni kan. Apa-apa pun dia akan balik kepada kos kan. Betul. So salah satu sebab kalau kita tengok pada data tadi, kita punya IKS banyak, tapi penawaran pembiayaan tu sikit. Maknanya yang patuh syariah satu. Memang kita bank-bank besar pun ada offer tau. Maknanya khusus untuk IKS lah. Contoh MMM Bank, CMB dan kita juga dekat Malaysia. Kita ada DFI ataupun institusi kewangan pembangunan. Contoh SME Bank, Agro Bank, Bank Pembangunan yang memang ada mandat khusus daripada kerajaan untuk perniagaan. Untuk perniagaan itu sendiri. Tapi kita kena faham, yang minta sekarang ni lebih banyak daripada yang ada. Dan SME yang menerima mandat ni pula menerima geran daripada kerajaan, seed money, seed funding semua kan. So mereka, dan kita kena faham kerajaan pula beroperasi dalam kita panggil financial punya ada limit. Ada limit sebab dia orang kalau nak tambah nak expand kena tambah hutang. Ya betul. Sebila hutang kena naikkan cukai. So dia ada inilah. So macam mana kita nak keluar daripada mentaliti ataupun mengharapkan daripada kerajaan. So satu contohnya ialah sekarang ni kita ada kalau Zalia pernah dengar pasal equity crowdfunding. Equity crowdfunding ni kalau dulu kalau ada perniagaan dia nak mohon pembiayaan dia kena ke bank. So maknanya dia ke bank satu-satu. Sekarang ni kalau equity crowdfunding ataupun peer to peer financing, so sekarang ada ramai orang. So instead of kita approach one bank, so sekarang kita buka platform. Sekarang kita banyak lah. Contoh macam yang patuh syariah dah banyak sekarang. Kita ada AT, kita ada Pitch In, yang platformnya menawarkan pembiayaan patuh syariah. So bila yang patuh syariah ini, so dan investor pula ada macam-macam. Ada yang sophisticated, yang kalau yang sophisticated ni kena aset dia 3 juta ke atas. Dan tapi kebanyakan investor kat Malaysia ni kalau tengok data daripada SC sekalipun, kebanyakannya ialah retail. Ataupun runcit. Runcit ni maksudnya sikit-sikit. So maknanya kalau kita ada sikit, tapi kita tak berminat dengan instrumen yang sebab kalau pelaburan ni kita pula tengok dia punya profil risiko dia. Ada yang sukakan risiko, ada yang takut dengan risiko kan. So kalau takut tu dia ke ASB, tabung haji, which is fine lah. Tapi kalau ada yang risk taker kita panggil, yang sanggup untuk ambil risiko ni, dia boleh bergerak ke ECF, equity crowdfunding ni, ataupun ke P2P financing ni lah. So idea is kita instead of simpan dekat instrumen yang biasa kita dengar ni, kita ke sini ke platform ni, dan di platform tu dia akan senaraikan projek-projek, maknanya project based financing. Contohnya ada satu kedai tu dia nak beli mesin baru. So mesin ni dia akan list dekat platform ni. Dan kebaikan platform ni pula, dia akan buat due diligence. Ataupun dia akan cek dulu bagaimana dia punya penyata kewangan, credit scoring, bagaimana mereka mampu bayar. Macam bank jugalah. Macam bank juga. Tapi instead of kalau bank memang lagi detail lah kan. Memang lagi detail.
Tapi untuk SME ni pula kita kena faham mereka kadang-kadang baru nak start. Yang history ataupun sejarah kreditnya tak berapa strong banding dengan kuat ataupun banding dengan company lebih besar kan. Tapi itulah dia punya trade off dia. Kalau kita bukan nak kata kurang, kita rendahkan sikit dia punya threshold ataupun keperluan kredit je. So kita kena bersedia untuk bayar kos yang lebih tinggi lah. Ya. Tetapi sekarang yang saya nak ni ada peluang yang lebih. Selain daripada ini juga kita ada blended financing, kita ada Islamic social finance yang IT card tahun masa COVID lagi tu. IT card tu kita ambil duit zakat, instead of kita bagi micro financing. So maknanya ini ialah luar daripada yang konvensional lah, bukan konvensional yang Islamik bahasa ni, bukan. Maknanya kalau kita cakap pasal bankan Islam ni, orang cakap pasal bank kan. Ya, sebenarnya ada banyak lagi tau. Sebenarnya konsep pemberian dana itu sendiri juga berlandaskan. Jadi bagaimana sebenarnya selain daripada antara aspek yang diperlukan untuk memberikan persekitaran perniagaan yang bagus ataupun yang cukup mampan untuk SME dan juga perusahaan mikro ini, aspek nilai itu juga dimasukkan dalam memastikan sistem penyampaian yang baik, berintegriti. Bagaimana pula untuk diukur ini kalau ingin digandingkan dengan persekitaran ekosistem financing yang bagus tadi? Bila cakap pasal pengukuran ni satu benda yang susah sebenarnya, sebab bila scoring kira benda intangible. Ya, betul, kita nak ukur benda yang intangible. So bagi saya tak ada satu benda yang boleh, satu instrumen ni boleh mengukur semua, tak. So sebenarnya saya lebih sukakan kepada macam platform ni pula, yang bagus platform tadilah. Dia sebenarnya mengukur ataupun dia berikan kadar keuntungan tu berdasarkan kepada risiko projek. So maknanya highly specialized. Maknanya dan highly tailored khusus kepada projek itu sendiri. So kalau kita nak menggunakan satu kerangka untuk kita mengukur, saya rasa susah tu sebenarnya. Especially SME sendiri, dia so wide ranging tau. Betul. Dan Malaysia sekarang ni kebanyakan I think it's about 1/3 ialah F&B, makanan dan minuman. Dan yang kalau dalam yang semalam punya dokumen RMK 12 tu, mereka nak expand kepada halal kosmetik, kepada pharmaceutical, ubat-ubatan. So maknanya kita nak move away, bukan nak move away, kita nak diversify. Sebab memang sekarang kita ada 2 farma saja yang buat halal punya ni kan. So kita ada banyak lagi potensi. Sebab saya cakap tadi, OIC sekarang wanted tau. Maknanya 10 orang dekat dunia ni, 10 orang anak remaja ataupun ni, 3 orang Islam. So memang dia punya potensi tu sangat besar lah pada pendapat saya. Untuk bridge ataupun untuk menyambungkan jurang di antara ini, doktor sebut tadi tentang ada kekurangan supply-nya 20%, tapi permintaannya jauh lebih banyak. Apa lagi yang boleh dilakukan untuk menaikkan statistik ini? Kalau tengok dokumen World Bank tu, dia ada bagi 2 lah, maknanya supply dengan demand. Maknanya supply bagaimana kita nak membantu IKS ni untuk menawarkan. Tapi demand side tu penting juga. Demand side ni saya nak pujilah Bank Negara dengan SC semualah. So mereka bergiat kira agak pantas juga lah. Kalau ikut data 2018 is about 20% saja daripada keseluruhan halal ekonomi ni menggunakan halal financing ataupun Islamic finance lah. Tapi dalam masa 3 tahun saja 2021 is 40% or double. Maknanya almost half. So kalau kita sekarang lagi separuh ni macam mana kita nak naikkan lagi. Itu saya cakap, demand side awareness dah ada dah sekarang ni, tapi macam mana kita nak buat value proposition yang kewangan Islam ni beyond macam sekarang ni. Kalau Bank Negara buat keluar dokumen kan VBI, value based intermediation, tahun 2018. Value based intermediation, so instead of kita hanya bagi pembiayaan, maknanya pelanggan datang kita bagi biaya. Sekarang macam mana kita nak make sure pembiayaan tu sebenarnya menambah nilai kepada orang sekelilingnya. Tu yang sekarang ni, yang VBI tu sebenarnya ialah ada SDG semua kan. Mengurangkan kemiskinan, zero hunger semua tu kan. So bila kita bagi biayaan tu is no longer is about, maknanya transactional. Saya bagi you biaya, you bayar saya balik bulan-bulan.
habis tenure 20 tahun, 30 tahun tak ada apa-apa. Jadi inilah nilai-nilai yang dimaksudkan betul. dalam untuk memastikan perniagaan itu bukan saja memanfaatkan pihak peniaga tapi juga kepada masyarakat. Betul. Memang saya rasa memanglah dia punya goal tu sangat besar lah kan. Tapi kalau kita kena start small, contoh kalau macam SME, IKS, kita tak boleh expect banyak lah kan. So at least apa yang sebab kita tengok 2/3 tau daripada ni diorang employ 2/3 of our working force ataupun ni lah. So bagaimana kita at least membantu keluarga mereka mencapai kehidupan yang selesa, yang bermaruah dengan gaji bermaruah kan. Itulah. Terma tu membuka mata ramai pihak sebenarnya, Doktor. Betul. Portfolio Doktor dalam jawatan keuangan Fakulti Pendidikan Ekonomi Universiti Melaya pasti dapat melihat begitu banyak trend dari segi perubahan dan bagaimana senario ini berubah terutamanya bagi startup yang dan juga SME. Funding ni, pemberian dana ni mendapatkan dana ni merupakan salah satu isu yang paling memberikan kesan kepada mereka. Tapi dapat juga kita lihat sebenarnya semakin banyak yang tampil dalam crowdfunding ini untuk memberikan dana kepada syarikat-syarikat seperti ini. Apa yang membezakan mereka yang berjaya mendapatkan dana ini dengan mereka yang masih lagi cuba untuk mendapatkan pengukuhan perniagaan? Itulah. Bila kita cakap pasal startup ni kan, sebenarnya ialah we tend to glorify, maknanya kita mengagung-agungkan startup yang berjaya kan, tapi dalam saya tak dapat dia punya statistik lah, tapi dalam 10 saya rasa berapa je yang berjaya kan. Saya tak dapat dia punya data tu, tapi bila cakap pasal startup ni sebenarnya apa-apa bisnes pun sebenarnya ialah untuk menyelesaikan masalah orang. Dan bila startup, bila nak masuk ke fasa yang seterusnya ialah perlunya mereka untuk scale up. So startup dan scale up. So bila nak scale up tu memerlukan suntikan dana lah. Dan bila cakap pasal contoh macam yang sophisticated investor ni, mereka bukan saja melihat kepada business proposition ataupun value proposition yang dibawa oleh startup tu, tapi membawa untung lah sebenarnya. Kalau tak boleh buat untung, tak boleh jugalah kan. Tapi kita tengok juga startup sekarang ni, apa-apa pun fasa awalannya ialah mereka, kita panggil bakar duit dululah sebenarnya kan. So akhirnya bagaimana untuk memberi pulangan kepada pelabur, kepada semua pegang taruh. Dan sekarang ni sebab cakap pasal ekonomi madani ni kan, bukan setakat kepada engkau dan aku sajalah, maknanya bagaimana kita semua bersama-sama bergerak. Matlamatnya Malaysia Madani mampan sejahtera dan berpendapatan tinggi. Tidak juga kita kaitkan dengan sistem sokongan, Doktor ya. Bagaimana ialah kalau sekiranya perniagaan itu cukup baik sekalipun sistem keliling itu perlu dari segi infrastruktur, dari segi sambungan teknologi. Betul. Jadi bagaimana kalau dikaitkan juga dengan identiti digital nasional dan connectivity ini, bukan semuanya berkait untuk memastikan misi itu dapat direalisasikan. Alhamdulillah, kalau tengok KKD punya master plan dan diorang punya usaha untuk merendahkan harga broadband semua kan, memang itu pada jangka masa panjang akan membantu lah, especially IKS yang sangat-sangat bergelut dengan kos kan. So kalau dalam masa panjang, kalau kita selain daripada menurunkan kos, capaian tu kena penting juga tau. So capaian, especially sekarang cakap pasal Sabah Sarawak semua kan. So capaian, macam mana kita nak naikkan ialah melalui capaian yang baik dengan harga yang murah. Ya rahmah. Ya. Baik. Doktor, saya pasti kita akan sama lagi perbincangan ini di siaran ataupun di program yang lain. Terima kasih kerana sudi bersama kami sempat kita berbicara dengan Dr. Muhammad Zaidi Mat Zamri, Pensyarah Kanan Jabatan Keuangan Fakulti Pendidikan Ekonomi Universiti Melaya, dan kepada para PMKS dan juga startup kita, jangan putus asa, teruskan dengan begitu banyak inisiatif yang telah pun diberikan. Semoga semuanya berjaya. Kita ingin ke Johor seketika untuk kita ikuti laporan khas tentang Semarak Jalur Gemilang. Silakan Haji Anas Makno dengan laporannya. Baik, terima kasih Zaleha. Bahang ataupun kemeriahan sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia masih lagi dirasai.
Tambah pula minggu ini 16 September kita akan meraihkan sambutan Hari Malaysia, dan saya berada di Kampung Bendahara Johor Bahru pagi ini untuk kita kongsikan semarak kibar Jalur Gemilang di rumah di Kampung Bendahara ini. Salah seorang yang masih bersemangat dengan kibaran Jalur Gemilang di rumahnya, dan ini tuan rumahnya. Pagi ini saya bersama dengan Cik Hasri Abdul Kadir. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Cik Hasri, kita nak terus cerita pasal kemeriahan ni. Nampak sepanjang kampung ni, antara rumah yang meriah rumah Cik Hasri. Berapa banyak bendera letak tahun ni? Alhamdulillah tahun ni dapat meningkatkan lagi kuantiti bendera. Lebih kurang dalam 300 helai lah pasang. Sebelum ni letak berapa banyak? Selalunya lebih kurang dalam 200, 100 lebih lah. Berapa tahun ni agak lebih sikit, dalam 200 lebih lah. Dalam 300 lebih. Mana datang semangat nak kibar Jalur Gemilang? Rasanya tadi kita berborak, Cik Hasri kata dari 2015 dah start dah. Ya, itu semangat tu memang tiba-tiba datang untuk macam menyambut hari kemerdekaan. Ini sajalah caranya kita untuk menunjukkan kita cintakan tanah air, mengibar bendera, mengenang jasa-jasa orang terdahulu untuk mencapai kemerdekaan. Betul. Segala macam nak dapat, yalah, nak keluar modal juga benda ni kan. Ada sokongan daripada ahli keluarga ke? Dari segi modal tu saya banyaklah daripada anak-anak, wang ringgit, dari segi moral, dari segi apa semua daripada ahli keluarga serta kawan-kawan. Andai kata saya pasang agak lambat, dia orang akan cakap bila nak masang. So dengarnya kampung ni pun ada buat pertandingan. Macam Cik Hasri masuk ni memang untuk pertandingan ke, ataupun memang sebelum ada pertandingan memang dah suka dah nak pasang? Sebelum ni memang saya dah pasang, tapi bila ada pertandingan tu kita ambil advantage sekali lah bertanding dalam merebut kejuaraan tu. Jadi bila saya memasang banyak, jadi akan ada perasaan antara sama lain berlomba untuk memenuhi ruang rumah mereka. Jadi meriah lah. Jadi Cik Hasri, kita sebenarnya nak tengok, tadi saya ada tengok juga ruang dalam ada dekorasi yang agak menarik. Mana datang idea tu? Siapa bagi idea? Idea tu datang masa zaman dulu untuk mereka mesti keris. Saya fikir keris pun adalah satu duron terdahulu untuk menentang penjajah dengan keris, meriam. Tu saya jadi KLCC bila dah moden. Bila dah moden kita bangunan KLCC kan merupakan sejarah juga, landmark juga untuk Malaysia kan. Tu saya buat KLCC selepas mereka. Jadi jiran-jiran pun ada yang ikut juga ke? Sebelum ni rumah Cik Hasri je buat, ataupun jiran-jiran bila tengok Cik Hasri dah pasang baru dia orang ikut dah? Jiran-jiran memanglah tak pasang banyak, tapi sekurang-kurangnya adalah juga 2 bendera untuk menyambut kemerdekaan. Macam Cik Hasri ada nasihat untuk anak-anak muda macam sekarang ni, saya tengok rumah-rumah banyak yang dah senior lah kan, tapi budak-budak muda macam mana? Harapan saya itulah agar anak muda ke apa ke teruskanlah memasang bendera, menandakan semangat kemerdekaan dan menyambut hari kemerdekaan serta satu Malaysia. Baik, Cik Hasri, terima kasih atas perkongsian. Cantik sebenarnya rumah ni, menarik, pasti ramai yang nak tengok lagi. Teruskan semangat tu untuk akan datang. Jadi itu dia perkongsian kita bawakan dari Johor tentang kemeriahan dan juga semarak kibar Jalur Gemilang. Jangan rumah ini saja, anda yang sedang menonton ni pun teruskan semangat untuk kibarkan Jalur Gemilang di rumah, di kereta, di mana-mana saja anda berada. Kembali dulu ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih banyak Haji Anas. Cerita pagi dari negeri Johor, semarak Jalur Gemilang. Jadi di studio pada hari ini kita juga nak menyamarakkan rasa semangat cinta kita, rasa kegembiraan kita dengan menonton drama lah. Menonton drama. Tapi kali ini 20 episod, bukan satu drama yang pendek. Menurut pelakonnya satu baju je tak tukar-tukar. Kerana ia mengisahkan tentang drama bersiri Anak Punti akan disiarkan pada setiap Selasa hingga 9 malam. Selasa hingga Jumaat 9 malam. Untuk pengenalannya kita saksikan klip khas ini dahulu. Ana mengaku dan bersumpah bahawa akan mencari pembunuh mak iaitu Mansur Ismail sehingga semangat Ana mati. Hari ini saya nak kenalkan seorang pelajar baru. Nama dia Ana. Jangan kau kacau aku lagi. Ana ni siapa sebenarnya? Bahaya Daniel. Dia ni bukannya manusia. Ini hantu apa ya? Rambut kuning-kuning langsat.
Pelajar kolej kita tengok classmate sebelah orang tu bukan. Hari ini kita ada pelakonnya, Nazia Mustafa. Kalau dulu dikenali sebagai Nadia Mustafa. Orang sama Orang yang sama. Nama stage je orang kata Nadia dulu. Nama pun tukar D dan Z je. Jadi Ana ke jadi Aziz? Saya emak kepada Ana. Emak kepada Ana. Betul-betul vampire ni. Mak Salmah. Dan juga kita ada Amy Nurtini Abdul Aziz, juga merupakan pelakon dalam ni. Ana ke Aziz? Saya memegang watak sebagai sepupu kepada Ana, iaitu Hanan. So, Ana dengan Aziz tak ada dalam ni lah? Tak ada. Saya lah watak jahat dalam cerita ni. Okey, dan juga kepada watak kebaya tadi. Dan juga para Laila merupakan pengarah kepada drama berseri ini. Macam mana sebenarnya bila pertama kali dapat skrip? Setelah membaca skrip yang disediakan, adakah Puan Laila berpuas hati dengan cara penyampaian? Jadi actually benda ni kita dah tahu daripada proses pitching kan. Masa kita pitching, kita dah come up with the konsep sebab kita nak buat satu kelainan. So bila kita discuss dengan scriptwriter Ken Tan, so inilah yang terjadi, di mana dia macam konsep ala-ala Twilight sikit, tapi more to comedy. Katanya sekarang kebanyakan pelakon yang pernah kita ialah temu ramah untuk segmen SPM, nak berlakon komedi lagi susah pada nak berlakon watak sedih. Nazia? Ya. Ataupun dah biasa? Mana biasa buat lawak? Okey, sebab kita sebenarnya komedi ni kita punya karakter sendiri. Memang kita memang jenis yang orang macam tu. Jadi tidaklah susah sangat, tapi untuk kita nak jadi komedi ni sebenarnya susah. Tetapi ada kala senang, ada kala susah. Adakah perlu menjadi diri sendiri? Sebab komedi mungkin orang melihat anda sendiri karakter itu komedi ataupun perlu dibuat-buat untuk membuatkan orang lain tertawa. Kita kena buat homework lah sebenarnya. Kita kena buat homework. Lepas tu apa yang perlu saya buat. Kadang-kadang benda tu dia out of I punya box. I punya kotak fikiran. Dia memang luar daripada kotak fikiran. Kalau tiba-tiba masuk set je jadi lain. Kita rias lain. Masuk set je jadi lain. Betul. Pengalaman Amy pula bagaimana? Sebenarnya beruntung sangat sebab dapat pelakon-pelakon yang memang dah originally kelakar. So kita ada Kak Amiza Aznan, kita ada Kak Nazia, kita ada Abang Soya, kita ada ramai pelakon-pelakon yang memangnya kelakar. Jadi benda tu tak susah untuk dibuat di set. Watak antagonis yang bawa? Ya, saya watak antagonis. Susah tak? Jahat. Dia memang dia Hanan jahat memang dan kelakar dalam dia jahat dan kelakar, dan dia sebenarnya kadang-kadang nak kata kurang bijak pun ada juga Hanan. Itu memang karakter yang diberi oleh Cik Ila, Puan Rahila kepada saya. Dan bagaimana kebebasan yang diberikan kepada para pelakon untuk menginterpretasi watak masing-masing? Sejauh mana mereka diberi kebebasan sebab dah jauh terlampau bebas. Dia macam ni tau. Sebenarnya setiap pelakon memang skrip tu is a bible dia orang lah. Tapi bila di set, apa yang penting adalah mereka faham apa yang mereka nak buat. Jadi itu membantu untuk diorang mengeluarkan karakter dengan lebih baik. Kita tak boleh nak terlalu, sebab ini komedi, kita tak boleh nak kongkong sebab nanti akan jadi sangat mengikut skrip. So dia tak akan jadi kelakar. So saya memang beri kebebasan pada pelakon asalkan dia tidak melanggar ataupun tidak melampaui batas lah, maksudnya kelakar dia tu. Mungkin ada sedikit perbezaan antara mengarah dengan orang-orang lama. Kita tengok tadi kan ada orang-orang lama macam Nazia Mustafa dan juga ada pelakon-pelakon baru. Dari segi perbezaan, dari segi perspektif pengarah itu bagaimana? Okey, to be very honest, untuk bekerja dengan orang lama ini sebenarnya sangat-sangat senang sebab mereka faham apa yang mereka nak buat. Jadi kerja saya jadi lagi senang. Jujur. Dah biasa. So pada yang pelakon-pelakon baru ni, bila ada senior-senior ni di dalam set, mereka ni diberikan suntikan semangat tau sebenarnya untuk membuat yang lebih baik, membantu each other. Apa yang Nazia suka tentang watak yang you bawa untuk produksi kali ini? Ya Allah, dia ada trademark macam. Ada trademark yang tiba-tiba okey buat trademark, tiba-tiba buat trademark. Semua karakter ada trademark kan. Secara tak sengaja trademark tu keluar dengan rasa macam okey this is my trademark, dan benda tu macam funny. Saya rasa antara banyak cerita fantasi ni adalah cerita yang paling best sekali sebab kita dekat situ macam keluarga. Bila kita dengan keseluruhan daripada handyman sampai ke director, semua membantu dengan watak yang dia memberi kita, dia bagi kita injection ataupun input yang kata ni kelakar. Dengan secara tak sengaja kelakar yang ada dalam diri ni terkeluar dengan secara tak sengaja. Kita nampak sinergi tersebut. Ini baru 3. Lain-lain mungkin
kan habislah set ni. Gabungan antara elemen tradisional dengan moden. Kalau kita tengok tadi kan, kita tengok. Dia dalam cerita ni sebenarnya mengisahkan dua dunia yang berbeza, iaitu satu dunia hantu, satu dunia manusia. Dunia hantu ni dia backwards lah. Jadi itu dalam cerita ni pun para pelakon yang menjadi hantu, diorang bercakap dalam bahasa Malaysia baku. Bahasa lama. Okey, Selasa hingga Jumaat malam ni malam ni lah kan? Kita tengok kan Amiza Adnan dengan tiaranya. Bukan tiara je, kasut bulu-bulu semua. Wah. Macam-macam lah. And then, dalam cerita ni juga kita banyak pakai VFX lah. So pada saya as a pengarah, saya rasa seronok sebab saya dapat cuba benda yang di luar kotak. Karakter yang ada pada watak yang anda bawa berbanding dengan karakter yang betul-betul diri sendiri, sebanyak mana perangai-perangai yang tak ada dalam diri sendiri tapi ada dalam karakter tersebut? Ataupun ada yang dibawa? Saya rasa kenapa salah sebabnya Puan Rahila ambil kami sebab kami memang tahu nak betul dalam dunia yang sebenar. Jadi bila bawa watak komedi ni sesuatu yang menjadi diri sendiri juga sebenarnya. Tapi pada yang sama, sebab karakter Hanan ni dia sebenarnya dia bukanlah nak kata jahat-jahat sangat, tapi sebabkan dia dengki dan dia tak puas hati dengan sepupu dia Ana ni yang menjadikan dia siapa dia dalam cerita ni. Dan juga watak dia yang kurang bijak tu kadang-kadang. Betul. Bukan kadang-kadang, Hanan ni memang sangat kurang bijak. Dalam cerita. Dalam real life dia bijak jugalah. Jadi kita tengok nak tahu sejauh mana kurang bijaknya Hanan tu. Tetapi kan kalau kita dengar kebelakangan ini jarang sebenarnya ataupun tidak ada drama fantasi di Kacang TV. Lagi-lagi ini 20 episod. Bila mendapat tanggungjawab ini, Puan Rahila bagaimana? Saya seronok sebab saya memang lebih kurang macam tu juga. Sebab kita pernah dipengaruhi dengan drama-drama daripada Indonesia. Bawang putih, bawang merah, semua bersifat fantasi. Dan waktu itu generasi saya lah. Dan saya kira benda yang sama akan berulang. Actually, kita kena berterima kasih pada idea asal dan penulis kita, Ken Tan, yang come up with this idea. Sebab bila dia come up dengan idea ni, saya rasa cerita ni satu cerita yang berlainan dan Alhamdulillah ATM bersetuju untuk menerbitkannya. Jadi dia memang satu cerita yang lain lah. Memang kalau tengok cerita hantu, horror komedi, tapi banyak komedi daripada horror dia. Penggambaran di mana? Penggambaran di bersepah-sepah. Kita nak dapatkan hutan tu. So kita ada shoot di KL and then Bukit Fraser untuk dapatkan universiti tu, rumah kediaman tu saya shoot di Bukit Fraser. Lepas tu untuk dapatkan suasana rumah-rumah hantu tu kita shoot di Gopeng. Lepas tu some of the shot kita shoot di Kandu Resort. So memang merata kita shoot untuk dapatkan vibe. Kita orang bersepah-sepah lah. 20 episod lama. Berapa kita shoot lebih kurang 2 bulan lebih. That's quite jam-pack juga untuk 2. Jadi 2 bulan lebih itu kita yang masing-masing tak betul dah. Semua dah macam semua dah masuk karakter. Bila kita bercakap biasa pun dia jadi karakter. Jadi itu yang memudahkan kita semua. Sampai terbawa-bawa bahasa baku. Keluar set pun. Cuba sedikit. Di mana? Itu je. Ana, kenapa kamu begitu? Macam tengok cerita klasik dulu. Cerita klasik. Tapi dalam situasi moden bahasa biasa. Ana tak. Ana dia bila Ana ni kan hantu, dia daripada dunia lain. Jadi bila dia masuk dalam dunia manusia ni, dia masih menjadi Ana dan dia masih bercakap dalam bahasa baku dan itu menimbulkan satu karakter yang lain. Jadi orang akan rasa pelik dengan dia. Jadi seorang je pakai kebaya. Dan dia pakai kebaya, dia pakai payung, dia tak boleh kena matahari, dia pakai payung. Wow, okey. Jadi pengalaman yang paling menarik yang macam Nazia sendiri bawa pulang, ialah jarang dapat berlakon fantasi kan. Apa yang paling tak dapat dilupakan sepanjang terlibat dalam production untuk Ana Ponti? To be honest, setiap scene yang kita orang buat, selepas je scene tu kita orang ketawa. Setiap scene tu kita orang ketawa. Saya sakit pipi memikirkan. Walaupun kadang-kadang, okey, kita kadang-kadang bila bahasa baku ni kita nak bawa bahasa klasik ni dia sangat susah. Action cut. Salah. One more. Dia termasuk kan. Tapi I think semua momen lah daripada first day sampai ke habis kami sangat-sangat happy dan semua membantu. Itu yang membuatkan kita lebih mudah dan
senang. Confirm siapa tengok cerita ni takkan stres. Yes. Kalau dekat set pun dah gelap-gelap, mungkin kalau orang yang tengok kat luar tu mungkin gelap jugalah. Easy going lah untuk kita. Dia actually untuk pelakon sendiri pun dia orang sendiri kita plan lah. Maksudnya kita sendiri pelakon lain memberi kejutan kepada pelakon lain. Ya, kita dia tak ready. Dia tak ready tau. Tapi kita dah tahu. Rehears lain. Rehears lain. Rehears lain. Bila take aja. Kita pun tentu beranjat. Tapi kita as a pelakon lama kita dah tahu dah macam mana nak bagi balik apa yang kita peranjat tu. Jadi jangan lupa untuk saksikan 20 episod ya, bermula setiap Selasa hingga Jumaat. Jadi malam ini pukul 9 malam di saluran TV OK. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Rahila Ali, pengarah. Terima kasih kepada Nazia Mustafa yang merupakan pelakon dan juga Amy Nurtini Abdul Aziz yang juga merupakan pelakon. Kita doakan supaya drama ini akan menjadi permintaan dan juga buah mulut orang dan juga penonton yang akan menonton nantilah. Harus tonton, wajib tonton. Wajib tonton Dan juga terima kasih kepada anda yang menonton Selamat Pagi Malaysia seawal jam 8 pagi. Jadi banyak telah kami kongsikan kepada anda semua. Yang baik pegang, simpan dan juga amalkan. Dan juga jangan lupa untuk tonton filem hantu ini. Drama hantu ini. Kena tengok. Nanti boleh ditukar filem. In progress. InsyaAllah. Siapa berjangkit kat kita ketawa-ketawanya. Baik, bagi pihak penerbit kami dan semua kru Selamat Pagi Malaysia, teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat selepas ini. Dan kita jumpa